ayat yang ke-67. Okey. Kita tinggal suku lagi. Suku tu maksudnya 5 muka surat lagi untuk habis juzuk ke-10. Kita tinggal 5 muka surat lagi untuk habis juzuk yang ke-10. Kita akan masuk juzuk 11 insya-Allah. Okey, baik, semua buka ya, muka surat 197 ayat yang ke-67. Okey, baik, saya baca doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah wa bika nasta'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, baik. Ayatnya al-munafiqun wal munafiqat ba'duhum min ba'. Boleh? Okey, baik. Al-munafiqun, orang-orang munafik lelaki. Al-munafiqun, orang-orang munafik lelaki. Wa dan al-munafiqat, orang-orang munafik wanita. Okey, al-munafiqun, orang-orang munafik lelaki. Wa dan al-munafiqat, orang-orang munafik wanita. Ba'duhum, sebahagian mereka. Ba'duhum, sebahagian mereka. Okey, ba' yang dot tu sebahagian. Jadi ba'duhum, sebahagian mereka. Dan tulis dalam bracket adalah min daripada ba'din, sebahagian yang lain. Ba'din, sebahagian yang lain. Ya'muruna, mereka menyuruh. Ya'muruna, mereka menyuruh. Okey, amara tu kan. Ya'muruna, mereka menyuruh. Amar tu aman, command, fa'il amar, suruhan. Jadi ya'muruna, mereka menyuruh. Kita biasa guna amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kat sini sama, ya'muruna, mereka menyuruh. Bi dengan bi. Okey, al-munkar, perkara-perkara keji. Wa dan yanhauna, mereka menghalang. Yanhauna, mereka menghalang ataupun mencegah, dua-dua boleh. Yanhauna, mereka menghalang ataupun mereka mencegah. Kita panggil nahi kan. Okey, baik, sorry bila ada orang call dia putus-putus. Okey, baik. Wa yanhauna, mereka menghalang. Yanhauna, mereka menghalang, mencegah. Kita panggil nahi munkar kan. An daripada al-ma'ruf, kebaikan. Al-ma'ruf, kebaikan. Okey. Wa dan yaqbiduna, mereka menggenggam. Yaqbiduna, mereka menggenggam. Qabadha tu mereka menggenggam. Aidiyahum, tangan-tangan mereka. Aidiyahum, tangan-tangan mereka. Okey, baik, Puan Hayati tolong terjemahkan, Puan Hayati. Ayat 67 ayat pertama kita hari ini. Orang-orang munafik lelaki dan orang-orang munafik perempuan, sebahagian mereka adalah daripada sebahagian yang lain. Mereka menyuruh dengan perkara-perkara kecil, keji. Dan mereka menghalang daripada kebaikan dan mereka menggenggam tangan-tangan mereka. Okey, baik. Surah At-Taubah dinamakan juga surah Al-Fadhihah, iaitu surah yang membongkar rahsia, surah yang menyingkap rahsia orang-orang munafik. Maka biasanya dalam Al-Quran Allah Ta'ala hanya guna satu lafaz untuk gender. Kalau Allah guna lafaz lelaki, lelakilah. Kalau Allah guna lafaz perempuan, perempuanlah. Dan
kebiasaannya Allah hanya menggunakan lafaz lelaki. Allah hanya menggunakan lafaz lelaki untuk menunjukkan keseluruhan. Lelaki termasuk, perempuan pun termasuk. Lelaki termasuk, perempuan pun termasuk. Cuma dalam bab munafik ni akan timbul persoalan. Zaman Nabi munafik itu lelaki-lelaki je ke? Tak. Allah Subhanahu Wa Taala nak kata bahawasanya zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam munafik tu bukan sahaja lelaki, bahkan munafik tu ada juga di kalangan wanita. Zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zaman Nabi tu bukan sahaja lelaki, bahkan munafik tu ada juga di kalangan wanita. Walhal dari sudut lafaz, dari sudut grammar bahasa Arab, sebut al-munafikun dah menunjukkan lelaki perempuan termasuk. Tetapi Allah nak bagi detail lagi bahawasanya zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan sahaja munafik di kalangan lelaki ada, munafik di kalangan wanita pun ada. Jadi, adakah cerita-cerita munafik yang kita dengar, oh munafik, kita kisah munafik lelaki banyak, kisah munafik perempuan tak ada. Jadi, perempuan punya munafik sikit, lelaki punya munafik banyak. Okey? Tahap kemunafikan wanita sikit, tahap kemunafikan wanita banyak. Tak. Bila Allah sebut lelaki perempuan sama sahaja, sebahagian mereka adalah sebahagian daripada yang lain, maksudnya Allah nak kata munafik semua sama. Munafik semua sama. Dalam bab lain, okey, dalam bab lain, contoh bab orang kafir, ada orang kafir tahap kufurnya sikit, tahap kufurnya banyak. Orang beriman ada tahap orang iman, imannya sikit, imannya banyak. Tu tahap kafir dan orang beriman. Tapi bagi Allah, orang munafik tahap kebencian Allah pada mereka sama. Dia munafik tahap banyak ni je. Dia munafik tahap sikit ni, dengan dia munafik tahap banyak ni, bagi Allah, lelaki ke, perempuan ke, sikit ke tahap nifak dia, banyak ke tahap nifak ke, dia baru jadi munafik semalam, dia dah 10 tahun jadi munafik, bagi Allah, semua mereka sama sahaja. Tu cerita dia. Tu Allah bercakap macam ni. Allah sebut dua ayat macam ni, Allah kata, laki, perempuan, budak kecil, remaja, dewasa, semua sama je bagi Allah. Semua sama tahap kebencian Allah. Semua sama tahap murka Allah pada mereka. Ini Allah nak tekankan dalam ayat ini. Kemudian Allah sebut ciri-ciri mereka yang utama. Allah sebut ciri-ciri mereka yang utama, mereka akan menyuruh kepada kemungkaran. Mereka akan menyuruh kepada kemungkaran. Orang-orang yang suka hasut, suka suruh, suka encourage orang untuk buat dosa maksiat, walaupun orang tu Islam pure zaman sekarang, tapi sifatnya macam sifat munafik. Bahkan orang yang hasut orang suruh kedekut pun sama juga. Tak payah bagi, tak payah bagi. Tak payah bagilah kat dia, tak payah bagi kat dia. Pun sama juga. Sebab nanti ayat yang kita terjemah tadi kan, wa yaqbiduna aydiyahum, mereka menggenggam tangan-tangan mereka. Maksud genggam tangan tu ialah kedekut. Ni kita panggil simpulan bahasa. Bahasa Melayu panggil simpulan bahasa, bahasa kiasan. Dia Allah Ta'ala boleh kata mereka tu kedekut. Yabkhulun tu umum sangat. Allah nak kata mereka ni sangat kedekut. Genggam tangan sampai tak nak bagi langsung ke orang. Jadi ciri munafik, dia lain pada orang. Sedangkan manusia yang logik, salim, sejahtera akalnya, walaupun dia bukan Islam, dia tahu buruk sangat perbuatan suruh orang buat perkara mungkar. Walaupun dia bukan Islam, tapi kalau dia tahu ada seorang manusia yang ajak orang pada zina, ajak orang pada mencuri, ajak orang pada membunuh, ajak orang pada menipu, orang tak ada agama pun tahu yang mana orang yang suka buat benda mungkar ni jahat. Orang yang tak ada agama, contoh dia tak ada agama apa-apa pun, contoh, dia dengar ada seorang lelaki yang suka hasut orang bunuh orang, hasut orang mencuri, hasut orang berzina, hasut orang menipu orang. Maka orang lelaki yang tak ada agama ni pun dengan logik akal yang dia ada saja dah cukup untuk beritahu dia yang orang tu jahat. Munafik, orang yang pakaiannya Islam, percakapannya Islam, kelakuannya Islam, tetapi Allah kata hakikat sebenarnya ucapan mereka tak melebihi pun tahap leher mereka, tak sampai pun ke hati mereka. Apa ciri mereka pertama? Mereka akan suruh buat perkara mungkar. Baik, perkataan mungkar,
dia berasal pada perkataan nun, kaf, ra. Nun, kaf, ra. Nun, kaf dan ra ini, nun, kaf dan ra ini, okey, dia berasal dari perkataan nakirah. Nakirah ni benda kita tak kenal. Benda kita tak kenal. Jadi benda yang kita tak kenal, kita tak suka nak dekat, tak suka nak bergaul, tak suka nak mendampingi benda kita tak kenal. Jadi Allah sebut perkara-perkara keji adalah benda mungkar. Sebagaimana kita tak suka untuk berdekat dengan orang kita tak kenal, macam itulah juga perkara-perkara mungkar, perkara yang umumnya manusia tak suka walaupun dia orang tidak ada agama. Jadi orang yang suka suruh orang buat maksiat, orang tu telah pun ada ciri munafik. Orang tu telah pun ada ciri munafik. Antara ciri-ciri munafik juga, mereka bukan saja suruh orang buat maksiat, mereka bersegera kepada maksiat. Okey? Tengok surah Al-Maidah. Kita dah lalu surah Maidah. Tolong buka muka surat 116 tak silap saya. 100 wa tara kaseeran minhum yusari'un. Okey, muka surat 118. Okey? Ayat 61 62. 61 62. Ini ciri-ciri munafik. 61 62. Muka surat 118. Tolong baca Puan Rohaya boleh? Puan Rohaya Muhammad Syuaib tolong baca. Boleh. Dan apabila mereka, Yahudi atau munafik, datang kepadamu, mereka mengatakan, kami telah beriman. Padahal mereka datang kepadamu dengan kekafiran dan mereka pergi pun demikian. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Dan kamu akan melihat banyak di antara mereka, orang Yahudi, berlumba-lumba dalam membuat dosa, permusuhan dan memakan yang haram. Sesungguhnya sangat buruk apa yang mereka lakukan. Kamu akan tengok kebanyakan Yahudi dan munafik ni sama je. Yahudi dengan munafik ni sama je. Cuma munafik ni berlakon, Yahudi tak berlakon. Allah kata mereka tu pantang tengok tempat maksiat, pantang diajak kepada maksiat, pantang diseru kepada maksiat, mereka akan segera. Bukan kata tunggu sekejap, bagi masa fikir dulu, tak. Mereka tak fikir panjang, terus menuju kepada kejahatan. Jadi, ciri munafik pertama ialah, pertama, suka sangat kepada kejahatan. Munafik dan kejahatan bagaikan semut dengan gula. Munafik dengan kejahatan bagaikan semut dengan gula. Kat mana-mana saja kita letak gula, tiba-tiba ada semut. Tak pasti semut datang pada mana. Macam itulah munafik, kat mana-mana sahaja. Kawasan orang paling baik, bersama manusia paling baik. Munafik ni, mereka duduk bersama manusia paling baik. Bukan ustaz, bukan mufti, bukan imam. Mereka duduk depan insan kamil, insan paling mulia, Nabi SAW. Tetapi mereka masih lagi mencari kejahatan, mereka masih lagi memilih kekufuran. Jadi, kalau kita maksiat seorang-seorang, kita maksiat seorang-seorang, sembunyi-sembunyi, tak cerita kat orang, kita berdosa, kita bersalah pada Allah. Tetapi, bila kita bermaksiat, kita nak ajak teman. Aku nak buat dosa ni, cuma kalau aku seorang-seorang ajak buat seorang-seorang ni malu, takut, segan, nak ada teman lah, cari teman. Jom teman saya buat maksiat ke tempat sekian. Jadi orang yang mencari teman untuk buat dosa maksiat, maka orang tu telah ada ciri munafik dalam diri dia. Orang tu telah pun ada ciri munafik dalam diri dia. Pertama, dia akan suruh orang buat kemungkaran. Maksudnya, kerana kedengkian dia nak menyebarkan keburukan di tengah orang-orang yang mencari kebaikan. Kawasan semua orang cari kebaikan, dia seorang ada. Dia seorang telah cukup untuk menyebarkan kerosakan di kawasan tersebut. Kemudian mereka menghalang daripada kebaikan. Mereka tak bagi orang buat baik. Mereka tak bagi orang beriman dengan Nabi SAW. Mereka mencerita buruk Nabi dan sahabat-sahabat di belakang. Mereka membuka rahsia-rahsia orang Islam. Mereka munafik ni buat perkara yang bukan saja berlawanan dengan ciri mukmin. Orang bukan Islam. Kalau dia dengar kita punya ajaran, buat baik pada orang tua, hormati orang lebih tua, sayangi kanak-kanak, jangan aniaya binatang, jangan zalimi orang. Mereka terima tak? Mereka terima. Orang tak ada agama langsung, orang Kristian contoh zaman sekarang. Kalau dia dengar antara isi-isi ajaran Islam, jangan zalimi binatang, hormati orang tua, kasih kanak-kanak, hormati orang lain, mereka akan suka benda tu buat kebaikan. Walaupun mereka tak Islam. Tapi munafik,
dia buat perkara yang bukan saja berlawanan dengan usul-usul Islam, bahkan orang munafik buat perkara yang berlawanan dengan naluri kebaikan semua manusia. Dia akan ajak orang benci orang. Dia akan ajak orang memusuhi orang baik. Dia akan ajak orang menzalimi orang tidak bersalah. Itulah ciri-ciri orang munafik. Mereka mengusulkan kepada orang ramai agar membuat kejahatan dan meninggalkan kebaikan. Mereka tahu tak boleh buat seorang-seorang kan? Mereka tahu mereka tak boleh buat seorang-seorang. Seorang manusia tak mampu untuk buat jahat di seluruh tempat. Maka mereka buat geng. Ajak geng ramai-ramai sikit untuk masuk orang kepada kejahatan. Lalu Allah Ta'ala kata apa lagi? Mereka menggenggam tangan-tangan mereka. Maksud genggam terlalu kedekut. Maksud genggam terlalu kedekut. Memang sangat-sangat kedekut. Mereka lah orang yang paling kedekut. Orang munafik. Yang asalnya Yahudi, berlaku masuk Islam, mereka lah orang yang paling kedekut. Sebab apa mereka kedekut? Sebab orang Islam infakkan sesuatu dengan mengharapkan ganjaran akhirat. Mereka masuk Islam bukan nak beriman dengan Nabi sungguh-sungguh pun. Mereka nak duit. Kalau orang Islam menang, dapat tahun ni aku dapat sekali. Tiba-tiba kamu nak harapkan orang macam ni nak derma untuk orang Islam. Mereka tidak akan menderma untuk orang Islam. Jadi, ulama kata mereka bukan saja kedekut, mereka juga menghasut orang suruh kedekut. Jadi kita, kalau kita halang orang buat baik, kita suruh orang buat kejahatan, hasut orang jadi jahat, hasut orang jadi kedekut, pertama kita macam munafik. Kedua, kena ingat, syaitan juga hasut orang jadi jahat, syaitan juga hasut orang jadi kedekut. Syaitan juga hasut orang jadi kedekut. Puan Inun telah baca, Puan Inun boleh? Muka surat 45 ayat 268. Muka surat 45 ayat 268. 45, 268 ya. Ya, ayat 45. Okey. Ayat 45. Page 45 ayat 268, sorry. Syaitan itu menjanjikan, menakut-nakutkan kamu dengan kemiskinan dan kepapaan. Jika kamu bersedekah atau menderma, dan ia menyuruh kamu melakukan perbuatan yang keji, bersifat bakhil, kedekut. Sedang Allah menjanjikan kamu dengan keampunan daripadanya serta kelebihan kurniaannya. Dan ingatlah, Allah Maha Luas limpah rahmatnya, lagi sentiasa meliputi pengetahuannya. Syaitan menjanjikan kepada kamu kemiskinan. Tak payah bagi. Nanti bagi tak cukup duit. Nanti duit kau habis, nak makan apa bulan depan? Nanti duit kau habis, nanti raya tahun depan nak balik kampung tak duit macam mana? Syaitan menjanjikan kemiskinan. Tak payah bagi, tak payah bagi, tak payah bagi. Kemudian dia suruh kamu buat perkara keji. Fahsyat ni perkara keji apa? Kedekut. Tak payah bagi, simpan. Tak payah bagi, simpan. Bagi bukan dapat apa pun. Bagi kat dia, dia bukan nak boleh bagi sesuatu pun dekat kamu nanti. Itu hasutan syaitan. Allah Ta'ala kata orang yang kedekut tu adalah orang yang bangga diri lagi sombong. Tengok muka surat 540. 540. Muka surat 540 ayat 23 dan 24. Tolong baca terjemah dia Puan Wan Nur Aini. Ayat 23-24. 23-24. Okey. Kamu page 540 Ustaz? Ya, betul. Okey. Kamu diberitahu tentang itu supaya kamu tidak bersedih hati akan apa yang telah luput daripada kamu dan tidak pula bergembira secara sombong dan bangga dengan apa yang diberikan kepada kamu. Dan ingatlah, Allah tidak suka kepada tiap-tiap orang yang sombong takbur lagi membanggakan diri. Terus? Orang-orang yang bakhil dan menyuruh manusia supaya berlaku bakhil akan mendapat balasan yang menghina. Dan sesiapa yang berpaling dari mematuhi hukum Allah, maka padahnya tertimpa atas dirinya sendiri. Kerana sesungguhnya Allah, dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Okey, baik. Zaman Nabi Muhammad SAW di Mekah, penentang-penentang Nabi orang kaya-kaya. Penentang-penentang Nabi orang kaya-kaya. Jadi orang kaya ni bila dia cakap orang pandang. Bila dia bercakap orang pandang. Ustaz Badili Shah dia ceramah pasal duit. Dia kata apa? Memang duit dia kata duit bukan segala-galanya. Tapi dengan duit banyak urusan kita mudah. Dia kata orang belajar tak pandai pun,
zaman sekarang kat Malaysia ni, dia kata orang belajar tak pandai pun, tapi duit dia banyak, orang pandang cakap dia. Dia belajar tak pandai, tapi duit dia banyak, apa dia cakap, apa dia tulis semua orang pandang sebab duit dia banyak. Walaupun dia belajar tak pandai mana pun. Tapi orang yang belajar pandai-pandai, ada CJ hebat-hebat, tak ada duit, duduk spare kat tiang masjid, orang tak pandang hebat pada dia. Zaman Nabi SAW, orang jahiliyah. Walaupun mereka jahiliyah, tapi bila mereka duit banyak, orang pandang. Antara nasihat mereka ialah jangan ikut Muhammad sebab dia suruh kamu infak untuk kayakan dia dan keluarga dia. Sedangkan dia sendiri tak infak pun. Tengok aku kaya. Kenapa aku kaya? Aku tak bagi harta aku pada orang lain. Itu nasihat-nasihat orang kaya di Mekah zaman Nabi. Maka Allah kata, itulah orang sombong, lagi bangga diri. Mereka dah lah kedekut. Duit banyak kedekut, tak bagi orang. Kemudian hasut orang bawah, jadi kedekut juga. Mereka dah lah kedekut, tak nak bagi duit kat orang. Dia kata Muhammad punya ajaran suruh bagi duit kat orang supaya keluarga dia kaya. Allah kata orang yang macam tu lah orang yang bangga diri lagi sombong. Dah lah kamu kedekut, kamu juga hasut orang bawahan kamu juga hasut orang bawahan kamu, akan jadi kedekut juga. Jadi orang yang hasut orang jadi kedekut, sifat dia macam syaitan, sifat dia sama macam munafik. Baik, walau bagaimanapun, fokus kita bukan kedekut saja. Apa saja kebaikan. Kita ajak orang benci orang. Kita ada musuh kita sendiri. Contohnya orang tu cari masalah dengan kita, tak bayar hutang kita. Contoh. Okay? Orang tu jahat dengan kita. Ya musuh kita lah. Tapi salahnya apa lah? Kita ajak orang lain musuh dengan dia juga. Maka orang yang ajak orang lain bermusuh. Saya musuh dengan A. Memang A tu ada masalah dengan saya masalah dengan A. Okey lah. Saya ajak B, C, D, E, F, G, musuh juga dengan A. Sedangkan A dengan B, C, D, E, F, G tak ada apa masalah pun. Maka bila kita ajak orang membenci orang lain, memusuhi orang lain, maka kita telah mengamalkan ciri-ciri munafik dalam kehidupan kita. Saya ulang balik, zaman sekarang tidak ada munafik yang kafir. Zaman sekarang tidak ada munafik yang kafir, maksudnya munafik itu berlakon depan-depan. Berlakon depan-depan, aku beriman dengan Allah, aku beriman dengan Nabi. Tak ada. Yang adanya ciri-ciri munafik ada. Dia Islam, dia betul beriman dengan Allah, betul beriman dengan Nabi, tapi ciri-ciri munafik penuh dalam diri dia. Kita, alhamdulillah, kita beriman betul dengan Allah, betul beriman dengan Nabi. Kita tak munafik. Tapi kalau ciri-ciri ni ada dalam diri kita, maka kita juga Allah Ta'ala kira sebagai munafik. Maksudnya kalau kita tak bertaubat, Allah Ta'ala akan masukkan kita dalam neraka Allah Ta'ala. Okay, baik, seterusnya. Nasu mereka melupakan. Okay. Allah. Nasu mereka melupakan. Allah. Fa maka nasiyahum, dia melupakan mereka. Nasiyahum, dia melupakan mereka. Inna sesungguhnya al-munafikin, orang-orang munafik itu, hum mereka lah al-fasiqun, orang-orang yang fasik. Al-fasiqun, orang-orang yang fasik. Okey, baik, terjemahkan dia. Kapten Latif boleh terjemahkan, Kapten Latif? Ya, dari mana Ustaz? Nasullaha. Okay, mereka melupakan Allah, maka dia melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itu, mereka itulah orang-orang yang fasik. Okey, baik. Dalam bahasa Arab ada dua. Satu lupa, satu terlupa. Satu terlupa. Bila sebut lupa ni maksudnya sengaja melupakan. Ada orang call saya, contohlah dia call saya sebab dia nak ajak saya masuk insurans, contoh. Saya tak nak. Lepas saya kata apa? Nanti saya call balik, contoh. Saya dah ingat dah, saya janji dengan dia saya nak call balik. Tapi saya sengaja tak nak call dia balik sebab tak nak masuk insurans dia, contoh. Maka perbuatan saya dinamakan nasu. Sengaja melupakan. Satu kes lagi, dia call saya jawab, saya ada kelas sekarang, nanti saya call balik, contoh. Saya boleh tak telefon. Lepas habis kelas, saya terlupa langsung. Memang tak ingat langsung nak call dia. Itu nama dia nusi. Okey, jadi kalau nak eja, boleh eja ke? Boleh tulis ke?
Boleh tulis. Saya tulis beza dia antara nasiya terlupa. Okey. Okey. Kalau nun sin ya, okey, ni nasiya, sengaja lupa. Kalau nun sin ya, nun baris depan, ada sabdu, sin baris bawah. Nampak? Kalau nasiya yang kanan tu sengaja buat lupa. Dia sengaja buat lupa. Sengaja buat lupa. Memang dia ada intention nak melupakan. Yang ni dicela. Adapun nusia terlupa. Bukan sengaja tapi terlupa. Tu berbeza. Sebab tu doa khatam Quran kita kena ubah. Doa khatam Quran kita kena ubah. Apa maksud kena ubah? Kita baca doa Allahumma dzakirna minhuma nasina kan? Jadi nasina tu kalau ikut apa kita bincang tadi, nasina tu sengaja melupakan. Oleh kerana itulah perkataan lupa kena buat nusina dalam bab Quran. Maksudnya, kami tak ada niat pun nak lupa. Kami dah hafal-hafal hari ni. Kami tak ada niat pun nak lupakan. Tak ada pun orang hafal surah Al-Mulk malam ni, dia niatkan nanti bulan depan aku nak lupakan lah. Aku hafal surah Al-Mulk malam ni, nanti tahun depan aku nak lupakan lah. Tak. Kita terlupa dengan sendiri. Itu nama dia nusina. Jadi kalau nasina, saya pilih untuk sengaja melupakan. Itu yang tercela. Jadi Allah Ta'ala kata, tengok surah Kafi. Saya nak tunjuk beza nusi dengan nasi. Jadi nasu ni berasal pada perkataan nasia lah. Surah Kafi, Allah nak cerita tentang tengok. Okey. Tentang Nabi Musa alaihi salam dengan pembantunya Nabi Khidir. Okey. Tengok muka surat 63. Muka surat 301. Muka surat 301. Ayat 63. Ayat 63. Okey. Tengok ayatnya saya baca. Muka surat 301 ayat nombor 3. Qala ara'aita idh awayna ila as-sakhrah fa inni nasitul hud wa ma ansanihu illa syaitan an adhkurah. Okey, pembantu Nabi Musa, Nabi Joshua, dia kata, ketika mana kita duduk kat batu, aku lupa nak cerita pada kamu pasal ikan tu. Masa tu Nabi Musa tengah rehat. Nabi Joshua tengok ikan keluar pada bakul, merayak-rayak masuk dalam laut. Kisah Nabi Musa dengan Nabi Joshua. Maka masa tu, oleh kerana Nabi Musa alaihi salam tengah tidur, maka Nabi Joshua, Yusha' bin Nun, memang niat tak nak cerita sebab tengah tidur. Lepas berjalan, maka terlupa sungguh nak cerita lepas tu. Sebab tu Nabi Joshua kata, wa ma ansanihu illa syaitan. Yang tidaklah membuat aku lupa kecuali syaitan. Jadi lupa pertama memang dia niat tak nak cerita lagi sebab tengah tidur. Lupa kedua dia tak niat. Syaitan buat dia lupa. Itu beza antara nasina dengan nusina. Quran lama kita, dia akan tulis Allah mazakirna minhuma nasina. Tapi kalau dengar Imam Mekah baca dalam kunut dia, Allah mazakirna minhuma nusina. Jadi kita kena baikilah. Walau bagaimanapun jangan kita salahkan. Kerana memang dah tulis dalam Quran kita, nasina. Jadi ada beza antara nasina dengan nusina. Okey, baik. Kemudian, fanasiyahum. Oleh kerana mereka melupakan Allah, Allah melupakan mereka. Baik, sifat lupa dia tak bagi Allah. Sifat lupa adalah sifat mazmu, sifat yang aib, sifat merendah, sifat yang kita kata hina. Sifat lupa, pelupa, sama ada sengaja atau tak sengaja, sifat yang hina. Jadi mustahil Allah ada sifat lupa. Ni, fanasiyahum, Allah lupakan mereka. Maksud Allah lupakan mereka adalah Allah biarkan mereka, Allah tinggalkan mereka. Maksud Allah lupakan mereka adalah Allah biarkan mereka, Allah tinggalkan mereka. Jadi kita jangan faham lupa tu macam lupa kita. Allah Ta'ala mengantuk, tak pernah tidur, tak pernah lupa. Mana ada Allah Ta'ala lupa. Jadi Allah kat sini lupa maksudnya Allah membiarkan mereka. Sama juga dalam surah Baqarah. Allah Ta'ala tak malu. Allah Ta'ala tidak malu. Jadi Allah Ta'ala ada sifat tak malu. Allah tak ada sifat tidak malu. Bukan maksud tidak malu kat situ. Maksud tidak malu tu maksudnya Allah Ta'ala tidak meninggalkan sesuatu apa pun. Tengok muka surat 5, ayat 26.
Muka surat 5 ayat 26. Tolong baca terjemah dia. Puan Mainun boleh tolong baca tak Puan Mainun? Muka surah Baqarah. Muka surat 5 ayat 26. 25, surat 25 Ustaz. Ayat 26. Muka surat 5 Surat 5. Okey. ayat 26. Surat 5. Ayat 26. Okey. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Okey, cukup. Ada. Cukup Puan. Segan kan? Okey. Dia terjemah segan. Yastahi itu malu, segan boleh lah. Jadi Allah Ta'ala tak segan, tak malu. Tu sifat manusia tu. Tak segan, tak malu. Jadi Allah Ta'ala ada segan, dia tak segan ke? Maksud tak segan tu Allah tidak meninggalkan. Apa saja analogi? Kecil macam nyamuk ke, besar macam binatang lain ke, semua Allah Ta'ala cerita juga. Itu maksud ayat kat sini. Jadi Allah Ta'ala lupa, segan itu bukan maksud asal. Maksud segan Allah tak tinggalkan. Semua Allah Ta'ala beritahu. Manakala maksud lupa kat sini, Allah bukan lupa, Allah biarkan. Allah biarkan maksudnya Allah tidak akan bimbing mereka, Allah tidak akan pimpin mereka lagi kepada jalan hidayah. Tengok surah Al-Jasiyah ayat 34 ya, surah Al-Jasiyah. Juzuk 26 ayat 34. Okey. Muka surat, okey. Uh, 502. Muka surat 502. Muka surat 502. Tolong baca Tuan Haji Tunai. Boleh tak? 502 ayat 34. Haji Tunai kena unmute-kan dulu baru boleh baca ya. Okey. 504 ayat berapa Ustaz? 34. 502 502. ayat 34. Dan pada mereka dikatakan, pada hari ini kami melupakan kamu sebagaimana kamu telah melupakan pertemuan dengan harimu ini. Dan tempat kembalimu ialah neraka dan sekali-kali tidak akan ada penolong bagimu. Okey, baik. Orang yang okey, diberi nasihat, diajak kepada kebaikan, tetapi mereka masih tak menjadi orang yang baik, maka yakinlah orang tu sedang dibiarkan oleh Allah Ta'ala. Orang tu sedang dilupakan oleh Allah Ta'ala. Maksudnya Allah tidak lagi mahu memberi pengajaran pada dia. Allah tidak lagi mahu memberi nasihat-nasihat pada dia. Allah buat dia sibuk sangat, tak ada masa nak dengar ceramah. Allah buat dia sibuk sangat, khutbah Jumaat pun datang solat Jumaat dah nak qomat dah. Datang solat Jumaat dah nak qomat, nak semayang. Bila dengar khutbah? Jadi dia bagi alasan, saya sibuk ni, sibuk tu, saya ada anak ramai, saya ada anak murid, saya ada kelas macam-macam. Itu alasan dia boleh bagi. Hakikatnya Allah telah melupakan mereka, Allah telah melupakan dia, Allah biar dia jauh daripada kebaikan. Jadi kita tengok diri kita masing-masing. Aku ni dah lama tak buat kebaikan. Aku dah lama tak dengar kebaikan. Aku dah lama, macam-macam alasan kita boleh bagi. Tapi yakinlah, bila kita lama tak dengar kebaikan, lama tak buat kebaikan, Allah Ta'ala telah melupakan kita. Kita boleh bagi alasan, saya anak kecil ramai, saya banyak kelas, saya sibuk berniaga, semua kita boleh bagi alasan. Tapi hakikatnya Allah Ta'ala telah melupakan kita. Jadi dia zalim lah Allah kan? Allah Ta'ala lupakan kita? Tak. Kamu yang zalim. Kerana kamu pilih untuk tak nak bagi masa, usaha untuk ingat Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala lupakan kamu. Maka hujung ayat ni Allah kata, orang-orang munafik, mereka lah orang-orang yang fasik. Orang munafik walaupun semayang bersama Nabi, walaupun berperang bersama Nabi, walaupun duduk majlis Nabi, ceramah Nabi, hari tunjuk muka, tapi Allah Ta'ala lupakan mereka, maksudnya Allah Ta'ala abaikan mereka. Allah tak nak bagi hidayah sikit kepada mereka. Kerana mereka yang pilih untuk melupakan peringatan-peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, orang munafik, Allah kata orang fasik tempatnya dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang-orang yang ada ciri kemunafikan pun, saya terangkan tadi, hasut orang, buat jahat, tak bagi orang buat baik, orang-orang macam ni, mereka juga fasik. Jadi munafik punya fasik adalah kafir.
Munafik kat sini bila sebut fasik, mereka tu adalah kafir. Jadi khulasahnya ialah, ingat setiap kafir adalah fasik. Setiap orang kafir, dia munafik ke, dia kafir tulen ke, dia adalah fasik. Tetapi orang yang fasik bukan semuanya kafir. Orang fasik bukan semuanya kafir. Ada juga orang fasik yang Islam, yang kalau dia tidak bertaubat, Allah Ta'ala akan masukkan dia dalam neraka Allah. Fasik itu dalam bahasa Arab maksudnya kharaja anit ta'ah, keluar daripada ketaatan. Kita keluar daripada ketaatan, kita fasik. Orang Islam sengaja tak semayang, sengaja tak tutup aurat, sengaja tak nak bayar zakat, sengaja pergi tempat maksiat, sengaja tengok maksiat, maka mereka juga adalah fasik. Allah sebut dalam surah Sajadah, wa ammal ladina fasaqu fama'wahumun nar. Orang fasik tempat tinggal mereka neraka Jahannam. Nauzubillahi min zalik. Okey, baik, seterusnya wa'ada telah menjanjikan. Waw ni bukan dan, jangan terjemah waw tu dan. Kalau waw tu kita terjemah dan, ada terjemah pula. Jadi wa'ada telah menjanjikan. Okey. Allahu oleh Allah. Wa'ada telah menjanjikan Allahu oleh Allah al-munafikin kepada lelaki-lelaki munafik. Al-munafikin kepada lelaki-lelaki munafik, wa dan al-munafiqat kepada wanita-wanita munafik. Al-munafiqat kepada wanita-wanita munafik. Wa dan al-kuffar. Al-kuffar orang-orang kafir. Al-kuffar orang-orang kafir. Apa Allah janjikan? Nara jahannam, neraka jahannam. Nara jahannam, neraka jahannam. Khalidina, mereka kekal. Khalidina, mereka kekal. Fiha, di dalamnya. Fiha, dalamnya, dalam neraka tersebut. Hiya, ia. Terjemah hiya, ia. Ia tu maksudnya neraka tu lah. Hiya, ia tu neraka tu. Hasbuhum, cukup bagi mereka. Hasbuhum, cukup bagi mereka. Wa dan la'anahum, melaknat mereka. La'anahum, melaknat mereka. Jadi apa maksud laknat? Laknat. Dia dilaknat. Maksud laknat ialah, boleh buat nota kaki kat tepi. Maksud laknat ialah jauh dari rahmat Allah. Maksud laknat ialah jauh dari rahmat Allah. Itu maksud laknat. La'anahum, melaknat mereka. Allahu oleh Allah. Allahu oleh Allah. Wa dan lahum, bagi mereka, bagi munafik-munafik itulah, azabun azab, muqimun yang kekal, everlasting, everlasting, muqimun yang kekal. Okey, yang sentiasa ada, muqim. Okey, baik, orang yang bermukim. Okey, baik, terjemahkan dia. Puan Rohana boleh terjemah? Puan Rohana Hamzah boleh terjemah tak? Puan Rohana, satu ayat 68 ni. Rohana tak ada. Telah menjadi Ada. Oh, ada. Rashid tak ada. Oh, sorry. Okey. telah menjanjikan oleh Allah kepada lelaki munafik, dan kepada wanita munafik dan mereka orang-orang kafir, dan neraka bagi orang-orang dan orang-orang yang Mula Ustaz sekejap. Boleh. Telah Tak apa. menjanjikan Boleh. oleh Allah kepada lelaki munafik dan kepada wanita munafik dan orang-orang kafir neraka Jahannam. Mereka kekal di dalamnya. Ia cukup bagi mereka dan melaknat mereka dan oleh Allah dan bagi mereka azab yang kekal. Okey, baik. Terima kasih, Puan Rohana. Ayat ni, Allah sebut perkataan munafik lelaki, munafik perempuan, orang kafir pula. Munafik lelaki, munafik perempuan, orang kafir pula. Sedangkan kafir dengan munafik sama. Munafik dengan kafir sama tak? Munafik dengan kafir sama ke tak sama? Sama. Orang kafir, munafik tu kafir juga, sama. Tapi kenapa Allah Ta'ala separate? Pisahkan antara munafik dengan kafir kat sini. Allah nak sebut bahawasanya di kalangan orang kafir, yang paling special tahap kufurnya dengan Allah adalah munafik. Walhal ayat ni, kalau Allah sebut, Allah janjikan tu orang kafir neraka Jahannam, cukup tak? Cukup lah.
Bila Allah sebut, Allah janjikan untuk orang kafir neraka jahanam, munafik itu termasuk tak? Munafik dah termasuk. Tapi Allah Ta'ala sebut juga lafaz munafik kat sini. Pertama, Allah nak tunjuk di kalangan orang kafir yang paling teruk, yang paling tercela, yang paling dibenci, yang paling dimurkai adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana di kalangan kafir-kafir yang special sekali tahap kekufuran ni munafik ya. Ayat kaedah macam ni dia panggil apa? Ataf, perkara yang penting terhadap perkara yang kurang penting. Perkara yang paling besar terhadap perkara yang kurang besar. Contoh macam ni lah. Okey, saya bawa buah-buahan bagi kat kawan saya. Saya kata apa? Ni ada buah durian dengan buah-buahan yang lain. Saya kata apa? Ini ada buah durian dengan buah-buahan yang lain. Ni kawan saya berkata, Ustaz, sebut buah-buah je lah semua. Durian tu pun buah juga. Tak payah panjang-panjang ayat Ustaz lah. Ustaz cakap je, ni buah-buahan untuk saya. Untuk kamu, contoh. Tapi kenapa saya highlightkan juga durian tu? Sebab di kalangan semua buah-buah yang paling sedap, paling mahal buah durian. Lepas tu saya highlightkan juga. Sama juga, walau munafik dengan kafir sama. Tapi Allah Ta'ala sebut juga lafaz munafik dalam ayat ni kerana di kalangan orang kafir yang paling teruk, yang paling jahat, yang paling dibenci, yang paling dimurkai adalah orang munafik. Yahudi jahat, Nasrani jahat, musyrikin jahat. Tapi yang paling teruk adalah orang munafik. Kenapa paling teruk? Mereka di kalangan orang kafir, di kalangan orang-orang kafir yang paling banyak terdedah dengan kebaikan siapa? Munafik. Yahudi hari-hari tak jumpa Nabi. Hari-hari tak jumpa Nabi. Bukan. Yahudi bukan hari-hari jumpa Nabi. Musyrikin bukan hari-hari jumpa Nabi. Orang Nasrani bukan hari-hari jumpa Nabi. Tapi munafik tiap hari semayang Jumaat belakang Nabi. Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh tak pergi. Hari-hari duduk belakang Nabi. Hari-hari dengar Nabi ceramah. Tetapi masih lagi tak boleh buat mereka jadi orang baik. Mereka lah orang paling tercela. Orang tak pernah belajar agama, tak pernah dengar ceramah agama, jadi jahat. Jahat tak? Jahat. Tapi orang belajar agama, duduk sekolah agama lama-lama, jadi jahat. Dia lagi tercela pada orang yang pertama. Dia lebih tercela daripada orang yang pertama. Sebab tu, tengok surah Nisa, muka surat 100. Tak silap saya, muka surat 100. Okey? Sebab tu, di kalangan orang-orang kafir, yang paling teruk kena bakar dalam neraka siapa? Munafik. Munafik. Tengok muka surat 101, 101, muka surat 145. Muka surat 101 ayat 145. Kak Ram, tolong baca tak Kak Ram? Kak Ram boleh tolong baca? Okey, baik. Okey, sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada peringkat yang paling bawah daripada neraka. Dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Semua orang kafir masuk neraka. Orang kafir baik, orang kafir jahat, orang kafir sikit, orang kafir banyak, tahap kekafiran dia, semua masuk neraka. Tapi Allah sebut awal-awal, di kalangan ramai-ramai kafir itu, yang paling teruk kena azab dalam neraka adalah orang munafik. Kerana apa? Sepatutnya mereka boleh jadi orang terbaik. Sebab duduk di tempat manusia terbaik. Di hadapan manusia terbaik. Tapi masih lagi tak boleh jadi sebab untuk mereka jadi orang baik. Maka selayaknya mereka dapat azab paling hina dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, oleh kerana surah At-Taubah ni Allah turunkan untuk membuka pekung orang munafik, maka Allah mentionkan dalam ayat ni, Allah janjikan untuk orang munafik lelaki, munafik perempuan, agar ketika Nabi SAW membaca ayat ini pada orang-orang depan Nabi di Madinah, maka agar orang-orang munafik tersentak. Allah mention kita dulu. Allah mention nama kita dulu. Baru nama orang-orang kafir lain. Allah baru nama orang Yahudi. Baru nama orang musyrikin. Allah mention kita dulu. Kenapa? Allah nak cela kamu dulu. Bila turun ayat, kamulah munafik dengar dulu pandai dengan Yahudi. Bila turun mana-mana surah baru, kamu munafik dengar dulu pandai orang musyrikin. Oleh kerana itu Allah mention nama munafik dulu agar kamu menjadi orang yang pertama takut tentang ancaman-ancaman Allah. Satu hari Nabi SAW duduk bersama para sahabat. Maka Abdullah bin Mas'ud kata, tiba-tiba kami dengar bunyi sesuatu jatuh. Bum, sangat kuat. Bunyi benda jatuh sangat kuat.
Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, bunyi apa tu? Maka Nabi kata, hadhihi hajarun, hadha hajarun, ulqiyat min syafiri jahannam munzu sab'ina sanatan, al-an wasala ila qa'riha. Nabi cakap kat sahabat-sahabat, itu bunyi batu tu. Bunyi satu biji batu yang dicampakkan daripada tebing neraka Jahannam semenjak 70 tahun lepas. 70 tahun lepas. Maksudnya masa tu Nabi tak lahir lagi. Batu tu dicampak daripada tebing api neraka semenjak 70 tahun lepas. Sekarang baru sampai ke dasarnya. Berapa dalam? Berapa dalam? Batu ni bukan jatuh lembek macam daun ni. Batu jatuh laju. Semua jatuh laju. Laju macam tu pun, berat macam tu pun jatuh ambil masa 70 tahun. Berapa dalam neraka Jahannam tak terbayang oleh akal tahap kedalamannya. Dan yang paling rendah sekali, yang paling terseksa sekali adalah orang-orang munafik. Allah cela mereka dalam ayat ni 3 perkara. Pertama neraka Jahannam, kedua laknat, ketiga azab yang kekal. 4. Pertama neraka Jahannam, kedua kekal, ketiga laknat, samalah khalidi dengan azab mungkin, maafkan saya. Pertama neraka Jahannam, satu celaan yang sangat dahsyat dah. Yang kedua kekal pula, lagi satu celaan. Yang ketiga Allah laknat mereka. Apa maksud laknat? Jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana munafik tulen jauh daripada rahmat Allah taala, begitu juga orang Islam yang ada ciri-ciri munafik, yang ada sifat-sifat munafik, mereka juga jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa tanda seorang tu jauh daripada rahmat Allah taala? Dia hanya mampu buat sedikit kebaikan. Tanda seseorang tu jauh pada rahmat Allah taala ialah dia hanya mampu buat sedikit kebaikan atau tak mampu buat langsung. Orang lain dengar ceramah bab solat tahajud 2 kali je, terus istiqamah tahajud sampai ke hari ni. Dia dengar ceramah tahajud lebih 40 kali, sampai ke hari ni masih tak solat tahajud. Bulan Ramadan pun tak bangun tahajud, tak rasa apa-apa. Dia orang macam tu, dia jauh daripada rahmat Allah Ta'ala. Nabi sebut dalam hadis, ada 4 golongan sahaja. Okey, ada 4 golongan sahaja yang terselamat daripada laknat Allah. Pertama, Nabi kata apa dia? Ad-dunya mal'unun wa mal'unatun illa zikrullah. Orang yang zikir pada Allah, orang yang sentiasa zikir pada Allah, wa ma walaha, dan apa sahaja majlis-majlis yang bawa ingat Allah. Majlis zikir, majlis baca Quran, semua ingat Allah, semua dapat pahala. Ceramah, kelas agama kita. Au alimun, orang yang mengajar agama. Au muta'allimun, orang yang belajar agama. Jadi kita, bila kita berada pada salah satu 4 ni, kita banyakkan masa untuk buat salah satu pada 4 ni, kita orang yang jauh daripada laknat Allah, dekat dengan rahmat Allah Ta'ala. Kita orang yang jauh daripada laknat, dekat dengan rahmat Allah Ta'ala. Jadi kita dalam kehidupan kita, katakanlah dalam seminggu, tak ada masa nak zikir. Tak ada masa nak bagi majlis-majlis agama. Zikir, majlis tahlil ke, doa selamat, tak ada masa langsung, contoh. Tak ada masa nak belajar agama. Tak ada masa nak ajar agama, contoh. Dalam masa 4 perkara dalam seminggu tak ada langsung. Maka yakinlah dalam seminggu tu kita telah jauh daripada rahmat Allah Ta'ala. Kita semakin hampir dengan laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, baik, seterusnya. Ayat seterusnya. Muka surat baru 198. Ka seperti alladzina, orang-orang yang min daripada qablikum, sebelum kamu, kanu adalah mereka asyadda, lebih hebat. Asyadda kita terjemah lebih hebat boleh. Sebenarnya asyadda tu lebih kuat. Cuma lepas pada tu nak terjemah kuat, tak tahu nak terjemah apa. Kita terjemah asyadda lebih kuat. Minkum daripada kamu. Orang boleh terjemah kat sini mightier. Asyadda tu mightier. Lebih hebat. Mightier, lebih hebat. Minkum daripada kamu. Kuwatan, kekuatannya. Wa, dan aksara, lebih banyak. Amwalan, harta benda. Wa, dan auladan, anak-anak. Okey, baik, terjemahkan dia.
Puan Masyitah boleh terjemahkan tak Puan Masyitah? Seperti orang-orang yang daripada sebelum kamu adalah mereka lebih hebat daripada kamu, kekuatannya lebih banyak, harta benda dan anak-anak. Okey, baik. Ayat kita sebelum ni, terima kasih Puan Masyitah. Tengok ayat sebelum ni, saya lupa nak terangkan. Hasbuhum. Ayat kita sebelum ni dia berkataan hasbuhum. Wa'adallahu al-munafiqin wal munafiqin wal munafiqat kuffara nar jahannam khalidina fiha hiya hasbuhum. Hiya hasbuhum tu satu celaan besar bagi orang munafik sebenarnya. Hasbu ni apa? Kita biasa doa kan? Kita biasa baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Di hasbuhum ni apa dia terjemah? Suffice for them. Suffice for them. Betul ke tak tahu saya sebut tu? Rasa betul dah. Dia cerita ni macam ni. Contoh, ada pelajar kat sekolah kita, kat madrasah kita degil sangat. Buat kes tu, buat kes ni, buat kes tu, buat kes ni. Jadi kita usah-usah bincang. Nak denda apa kat pelajar ni? Kita nak denda apa kat pelajar ni? Sebab dia banyak kes ni, buat kes tu, buat kes ni. Maka, untuk pelajar-pelajar lain buat salah, kena rotan, kena berdiri, kena buang sampah, contohlah. Tapi untuk pelajar yang terlalu banyak buat kes ni, pengetua cakap apa? Buang je lah senang. Buang je lah senang. Maksudnya kita tak payah fikir lagi nak bagi denda untuk tarbiyah mereka. Tak payah fikir lagi nak bagi kita kata kerja rumah lebih ke, kena solat taubat banyak-banyak ke, kena istighfar banyak. Tak payah. Kita tak payah fikir lagi untuk tarbiyah dia. Kita tak payah fikir lagi untuk fikir dia jadi pelajar yang baik tak. Buang je lah senang. Dia perkataan buang je lah senang tu sebenarnya satu tanda buruk bagi pelajar tu tadi. Kerana apa? Guru-gurunya, ustaz-ustaznya tak nak tarbiyah dia lagi, buang je lah senang. Kalau Allah sayang orang munafik, apa Allah buat? Allah bagi azab kecil. Allah bagi pengajaran. Allah bagi musibah agar mereka kembali pada Allah. Tapi munafik zaman Nabi, Allah tak bagi apa-apa pun. Munafik zaman Nabi, ada Allah Ta'ala bagi musibah? Tak ada. Sebab mereka berpakaian Islam, cakapnya Islam, mulutnya Islam. Maka Allah Ta'ala kata, tak apalah, dia tak kat dunia tak kena apa-apa pun. Kat dunia tak kena perangi, tak kena bunuh, tak kena bayar fidyah, bukan fidyah, jizyah, tak kena bayar jizyah. Maka Allah Ta'ala kata, tak apa, untuk mereka neraka jahanam tu pun dah cukup untuk buat mereka sengsara yang amat-amat. Maksudnya Allah Ta'ala nak kata, tak apa kat dunia tak kena apa langsung. Kat dunia satu sakit pun tak kena kat dia. Satu musibah pun tak kena kat dia. Tak apa, kerana apa? Aku dah sediakan neraka jahanam yang cukup dahsyat bagi mereka. Jadi hasbuhum tu, okey, sebenarnya satu celaan yang keras bagi orang Yahudi. Contoh, ada orang ramai nak hina kita, nak malukan kita, nak jatuhkan kita. Kita jawab apa kat dia? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kamu semua nak jatuhkan aku, nak malukan aku, nak jatuhkan kedudukan aku tak takut pun sebab cukuplah Allah akan tolong aku. Itu satu kemuliaan. Satu kemuliaan bila kita kata, kamu semua tak nak tolong aku, tak apa. Cukuplah Allah bagi aku. Tentu satu kemuliaan. Tapi bila Allah Ta'ala kata, untuk mereka tu cukuplah neraka jahanam, tak payah bagi azab lain, tak payah bagi musibah lain, itu satu celaan yang keras bagi orang-orang munafik. Sama juga macam orang Yahudi yang berkata, kita kutuk belakang-belakang, kita panggil dia dengan panggilan tak baik, tak kena apa musibah pun. Allah Ta'ala kata, ya, memang aku tak bagi apa musibah pun. Sebab cukup untuk kamu neraka jahanam untuk membalas semua kejahatan kamu. Maksudnya Allah Ta'ala nak kata apa? Aku tak payah balas, tak apa. Aku tak payah balas tak apa kat dunia ni. Sebab cukup untuk kamu azab neraka jahanam. Tolong buka muka surat 543. Muka surat 543 ayat 8. Sama juga. Ni Allah cakap pasal orang Yahudi. Tolong baca Puan Rohana Hashim. Boleh tolong baca tak Puan Rohana Hashim? Bentar. Ada tak Puan Rohana Hashim? Ada. Okay. Ayat 8. 543 ayat 8. Tidakkah engkau memerhatikan wahai Muhammad akan orang-orang Yahudi yang telah dilarang daripada perbuatan berbisik secara rahsia, kemudian mereka melakukan perbuatan yang telah dilarang itu, serta mereka berbisik berkenaan hendak melakukan dosa dan pencerobohan serta kederhakaan kepada Rasulullah SAW. Dan apabila mereka datang kepadamu, mereka memberi salam bukan dengan lafaz dalam hormat yang diberikan oleh Allah kepadamu, dan mereka berkata sesama sendiri,
Kalau benar Muhammad itu utusan Tuhan, maka kita sepatutnya diseksa oleh Allah disebabkan kata-kata buruk yang kita ucapkan itu. Cukuplah untuk mereka neraka jahanam dan mereka akan dibakar di dalamnya. Maka itulah seburuk-buruk tempat kembali. Okey. Orang munafik, orang Yahudi zaman Nabi, mereka bagi salam dekat Nabi bukan dengan cara yang Allah suruh. Kemudian lepas cakap macam tu kat Nabi, mereka tak kena musibah pun, tak kena bala pun macam umat Nabi Nuh ke Nabi Lut ke. Maka mereka kata, kita tak kena musibah pun, okey kot. Maka Allah Ta'ala kata, ya memang okey. Sebab apa? Aku tak bagi kamu apa kat dunia ni, cukuplah neraka jahanam untuk kamu ke akhirat. Cukuplah neraka jahanam untuk kamu di akhirat. Maka ulama-ulama kata, kenapa Allah Ta'ala tak bagi musibah besar, azab besar pada Yahudi dan musyrikin zaman Nabi Muhammad SAW? Kenapa Allah tak bagi musibah dan azab besar pada orang Yahudi dan musyrikin zaman Nabi sebagaimana Allah Ta'ala bagi musibah azab yang besar pada kaum Nuh, kaum Lut, kaum Thamud dan sebagainya? Ulama kata, Allah Ta'ala bagi musibah pada kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Hud, kaum Nabi Lut, kaum Madian, penduduk kaum Nabi Syuaib. Untuk apa? Untuk Allah bagi pengajaran pada generasi selepas mereka. Untuk Allah Ta'ala bagi pengajaran pada generasi selepas mereka. Jadi orang selepas mereka ambil pengajaran, jangan jadi macam mereka. Betul Allah Ta'ala sentiasa hapuskan tu dengan azab yang dahsyat-dahsyat. Adapun Nabi Muhammad SAW, Nabi yang terakhir. Maka oleh kerana Nabi Muhammad Nabi terakhir, maka umat Nabi juga umat yang terakhir. Maka kenapa Allah Ta'ala tak hancurkan musyrikin dan Yahudi zaman Nabi Muhammad 100%? Kerana Allah Ta'ala kata, dah cukup. Aku hancurkan mereka tu. Pertama sebab nak azab mereka. Yang kedua pengajaran untuk orang selepas mereka. Jadi Yahudi zaman Nabi, musyrikin zaman Nabi, Allah Ta'ala tak perlu pun nak bagi musibah macam umat sebelum ni. Kenapa? Mereka dah umat terakhir. Kalau aku hancurkan mereka lagi, binasakan mereka secara keseluruhan lagi, aku nak bagi pengajaran pada siapa? Aku nak bagi pengajaran pada siapa lagi? Kerana sedangkan mereka umat terakhir. Mereka sepatutnya jadikan umat terdahulu pengajaran pada hidup mereka. Jadi kalau Yahudi zaman Nabi, zaman sekarang, Allah Ta'ala hancurkan, musyrikin Allah Ta'ala hancurkan, nak bagi pengajaran pada zaman siapa lagi? Sedangkan Nabi itu dah Nabi terakhir. Maka Allah Ta'ala kata, aku tak perlu pun nak bagi musibah pada mereka sebab cukup untuk mereka neraka jahanam yang aku sediakan untuk mereka. Okey, baik. Kemudian ayat kita yang baru ni, muka surat baru, Allah Ta'ala kata, kallazina min qablikum. Allah Ta'ala kata, aku boleh masukkan kamu, wahai Yahudi munafik, ke dalam neraka sebagaimana aku masukkan orang-orang yang sebelum kamu. Sorry, maafkan saya. Silap. Kamu, orang munafik dan kafir zaman Nabi Muhammad, aku boleh je. Ayat kita sekarang ni, ayat 69 ni, nak terangkan maksud yahasbuhum. Tadi kita bincang yahasbuhum, Allah kata cukuplah neraka bagi mereka. Sekarang Allah nak terang. Allah Ta'ala nak kata pada aku, Allah Ta'ala kata, boleh je. Kalau aku nak hancurkan kamu, sebagaimana aku hancurkan kaum Ad, kaum Samud, umat Nabi Nuh. Bahkan, mereka yang sebelum kamu tu, lagi kuat tubuh badan. Badan besar-besar, tinggi-tinggi, rumah hebat, rumah tinggi. Lagi banyak harta benda dan anak-anak. Maksudnya mereka dari sudut harta benda lagi hebat pada kamu, keuangan lagi kukuh pada kamu, kekuatan tenaga tentera lagi banyak pada kamu. Tak susah pun aku nak hancurkan mereka. Kamu lagi tak susah. Dalam surah Al-Fajr, Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala hanya guna untuk mereka sautu azab. Tengok surah Al-Fajr. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Irama dhatil imad. Okey, tengok surah Al-Fajr nak terangkan perkataan sautu azab. Muka surat 593, muka surat 593 ayat 6, 7, 8, 9, 10, 11. Daripada ayat 6 sampai ayat 13. Sorry ya. Ayat 6 sampai ayat 13. Tolong baca terjemahan dia. Puan Siti Nurlis, boleh tolong cerita Puan Siti Nurlis? Tidakkah engkau, Muhammad, memperhatikan bagaimana Tuhanmu melakukan terhadap kaum Ad, iaitu penduduk Iram, ibu kota kaum Ad, yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi.
yang belum pernah didirikan seperti itu di negeri-negeri lain, dan terhadap kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah, dan terhadap Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak bangunan yang besar yang bermerajalela di dalam negeri. Lalu mereka melakukan banyak kerosakan di dalam negeri itu. Kerana itu Tuhanmu menimpakan paluan azab kepada mereka. Okey, baik. Paluan azab. Sauta tu dia terjemah paluan azab. Tu terjemah dia lah, paluan azab. Tak salah terjemah tu. Tapi sauta ni dari sudut bahasa ekor-ekor. Sin wauta tu ekor-ekor. Dalam anggota badan binatang, anggota paling kecil, paling halus, paling kecil dan paling halus ekor lah. Dalam anggota badan, kepala besar, kaki besar, badan besar. Betul kan? Tubuh badan haiwan tu, kepalanya besar, ada tulang, ada tengkorak. Okey, kakinya pun besar. Tangan tak ada lah. Badannya besar. Ekor ni kita kata anggota yang paling halus dalam binatang. Paling halus, paling lembut, tulang ada tapi tak gagah macam tulang anggota badan yang lain. Maksudnya Allah Ta'ala hanya guna ekor saja untuk azab mereka. Seolah-olah Allah Ta'ala hanya menggunakan 0.1% saja daripada keseluruhan azab Allah untuk azab mereka. Itu masuk dalam surah Al-Fajr. Jadi Allah Ta'ala hanya guna sedikit saja untuk azab kaum lagi kuat pada kamu. Selesai semua mereka. Kamu susah ke Allah Ta'ala nak azab? Kalau mereka, aku hanya guna ekor untuk azab mereka, kamu lagi lemah pada mereka, lagi sikit pada mereka, lagi lembek pada mereka, lebih tak susah aku untuk mengazab kamu. Ini maksud ayat ni. Allah Ta'ala senang cerita, Allah Ta'ala kata, aku boleh je nak azab mereka. Aku boleh je nak azab mereka, tapi aku tak nak azab sebab aku nak bagi mereka neraka saja dah cukup. Kerana apa? Bagi mereka masuk neraka saja dah cukup. Seterusnya, faham maka istamta'u. Okey, istamta'u, mereka menikmati. Terjemah istamta'u, mereka menikmati. Okey. Terjemah istamta'u, mereka menikmati. Okey. B dengan khalaqihim, bahagian nikmat mereka. Khalaqihim, bahagian nikmat mereka. Bahagian harta benda lah maksudnya. Bahagian harta benda, bahagian keseronokan, ada duit banyak, family. Faham maka ista'tamtum, berseronoklah kamu. Istamta'tum, terjemah dia berseronoklah kamu, bergembiralah kamu. B dengan khalaqikum, bahagian kamu. Maksudnya bahagian tu harta benda kamu lah. Harta benda, anak-anak, duit tu maksudnya. Khalaqikum, bahagian kamu. Okay, your portion. Kita terjemah your portion in the world. Okay. Kama sebagaimana istamta'a, telah bernikmat-nikmat. Telah bergembira lah senang. Istamta'a, telah bergembira. Kita terjemah had enjoy. Had enjoy. Istamta'a, telah bergembira. Okay, baik boleh. Okay, baik. Minta maaf, saya sentuh sikit. Perkahwinan. Perkataan muqaddimah bagi jima'. Muqaddimah bagi jima' kita semua dah kahwin, kita semua faham. Muqaddimah bagi jima' dalam bahasa Arab dipanggil istimta'. Dalam bahasa Arab dipanggil istimta'. Itu muqaddimah, pendahuluan bagi jima' dipanggil istimta'. Daripada perkataan istimta' tu lah kalau perkataan istamta'a, berseronok-seronok, bersuka-suka. Okey? Alladzina, orang-orang yang min daripada qablikum, sebelum kamu. Okey. Wa dan okey, khutum, bercakap-cakaplah kamu. Khutum, bercakap-cakaplah kamu. Itu terjemah khutum. Kama seperti allazi yang khadu, mereka telah cakapkan. Khadu, mereka telah cakapkan. Okay. They indulge in play and pastime. Okay. Tak tahu apa dia. Khadu ni maksudnya bercakap. Okay. Khadu cakap benda yang sia-sia, benda yang batil. Tu khadu, mereka telah cakapkan.
Okey, baik, terjemahkan dia. Puan Rosna Husin. Boleh terima tak Puan Rosna Husin? Bismillah. Maka mereka telah menikmati dengan bahagian nikmat, bergembiralah kamu dengan bahagian kamu. Sebagaimana telah bergembira orang-orang yang daripada sebelum kamu dengan bahagian mereka dan bercakap-cakap seperti yang mereka telah cakapkan. Okey, baik. Allah Ta'ala warning orang munafik zaman Nabi SAW. Allah kata, aku telah binasakan orang sebelum kamu dengan sangat mudah. Mereka dulu sebelum aku binasakan, mereka bergembira, seronok, enjoy. Itu satu. Yang kedua, mereka cakap sedap. Khadu tu cakap sedap. Oh, kami lagi kaya, kami lagi ramai anak, kami lagi kuat, kami ada ni, kami ada ni, kami ada tu. Maka Allah Ta'ala cakap pada orang munafik, kamu enjoy macam mereka enjoy? Kamu enjoy macam mana mereka enjoy? Kamu cakaplah macam mana mereka cakap. Apa kata-kata orang kafir sebelum zaman Nabi Muhammad? Wa qalu nahnu aktsaru amwalan wa aulada wa ma nahnu bimu'azzabin. Kami lebih banyak harta, lebih ramai anak-anak, kami tidak akan diazab. Itu kata-kata mereka. Maka Allah Ta'ala kata pada orang munafik zaman Nabi, cakaplah juga macam mereka cakap. Sebagaimana mereka enjoy, kamu aja macam mereka enjoy. Sebagaimana mereka cakap sedap mulut, kamu bercakap sedap mulut macam mereka juga. Tapi bila aku datangkan azab pada kamu, maka masa tu kamu tidak akan ada kesempatan lagi. Ini satu contoh. Tengok satu contoh dalam surah Al-Anbiya. Tengok surah Al-Anbiya. Allah Ta'ala kata tentang orang-orang yang Allah Ta'ala bagi azab kat dunia ni. Tengok muka surat 323. 323. Okey. Ayat 13, ayat 11, 12, 13. 11, 12, 13. Boleh tak? Tolong baca terjemahan dia. Tuan Haji Rashid boleh tolong baca? Muka surat 323, ayat 11, 12, 13. Tuan Haji Rashid, tolong baca boleh? Okey. Surat apa? Ya. 323, ayat 11, 12, 13. Ayat 11, 23. Dan berapa banyak penduduk negeri yang zalim telah kami binasakan dan kami jadikan generasi yang lain setelah mereka itu sebagai penggantinya. Maka ketika mereka merasakan azab kami sudah dekat, tiba-tiba mereka melarikan diri daripada negerinya itu. Janganlah kamu lari tergesa-gesa. Kembalilah kamu kepada kesenangan hidupmu dan tempat-tempat kediamanmu yang baik agar kamu dapat ditanya. Okey, baik. Allah Ta'ala kata, muka surat 323 tu, berapa banyak kampung kami binasakan sebelum ni? Mereka sebelum tu orang yang sangat-sangat kuat, sangat banyak harta. Maka ketika mana kami bagi azab pada mereka kat dunia, mereka lari. Allah Ta'ala kata, jangan lari. Pergilah balik semula pada harta benda kamu yang kamu duk bangga tu. Kamu sebelum ni bangga, aku lagi banyak duit, aku lagi banyak harta. Pergi balik tempat kamu balik. Itu satu. Yang kedua, mereka juga zaman Nabi terdahulu, mereka juga, ni saya nak cerita pasal perkataan khadu, berkata-kata. Allah cakap pada orang munafik, kamu cakaplah pada Nabi Muhammad sebagaimana umat dulu cakap pada Nabi mereka. Apa antara kata-kata mereka pada Nabi mereka? Mereka mengancam, memberi ancaman untuk membunuh Nabi mereka. Bila Nabi mereka nasihat mereka, mereka kata, jangan sampai kami bunuh kamu. Jangan sampai kami zalimi kamu. Mereka mengancam Nabi tu, beri warning pada Nabi tu. Maka Allah cakap pada orang munafik, kamu warning juga Nabi Muhammad. Tengok muka surat 232. Tadi 323, ni 232 pula. Saya nak cerita antara warning yang disampaikan kepada kaum Nabi Syuaib kepada Nabi Syuaib. Okey. Tolong buka muka surat 232, tolong baca terjemahan dia. Dr. Rahya, Dr. Rahya tolong baca. Dr. Rahya boleh tak? 232 ayat 91.
Bismillahirrahmanirrahim. Mereka berkata, wahai Syuaib, kami tidak mengerti kebanyakan dari apa yang engkau katakan itu. Dan sesungguhnya kami melihat engkau orang yang lemah dalam kalangan kami. Dan kalau tidaklah kerana kaum keluargamu, tentulah kami telah melemparmu dengan batu hingga mati. Dan engkau pula bukanlah orang yang dipandang mulia dalam kalangan kami. Mereka bukan saja cakap besar. Jadi khadu ni kata sia-sia. Terjemah khadu tu mereka bercakap sia-sia, belagak, cakap sombong. Pertama, mereka cakap sia-sia. Aku lagi banyak anak, aku lagi banyak harta. Takkan Allah nak azab aku? Tu satu. Yang kedua, kamu tu dah lah lembek. Tak kuat pun. Kami ni mujur respect keluarga kamu je. Kalau bukan kamu ni berasal daripada keluarga yang mulia, kami dah baling batu kat kepala sampai mati. Dan juga kamu bukannya orang yang mulia di kalangan kami. Jadi dua maksud khadu. Pertama, mereka membangga-bangga diri mereka. Yang kedua, menghina, mengancam, merendahkan para nabi. Sifat umat sebelum ni. Pertama, mereka kata kami kaya, banyak anak, kuat, takkan kami boleh mati. Itu satu. Yang kedua, kata-kata mereka, kau bukan kuat pun, bukan berani pun, bukan mulia pun. Maka Allah cakap pada orang munafik, wahai munafik, kamu cakaplah pada Muhammad sebagaimana mereka cakap pada Nabi mereka. Cakap. Ini Allah Ta'ala mengancam orang munafik. Maksudnya, kalau kamu cakap ke, kamu tak cakap ke, kalau aku nak azab kamu, aku tetap boleh mengazab kamu. Aku tetap boleh mengazab kamu. Jadi hati-hati. Okay, kalau kita tak kena azab daripada Allah, kita tak kena musibah pada Allah, dalam keadaan kita banyak berdosa maksiat, kita pun kata, aku ni tak kena azab. Aku tak kena azab pun. Aku tak kena musibah pun. Maka hati-hati. Kita punya perangai, kita punya sifat sekiranya sedemikian, sama macam umat-umat yang Allah Ta'ala telah bagi azab sebelum ni. Okey, baik, seterusnya. Ulaika mereka itu, habitat sia-sialah. Habitat sia-sialah. Okey. A'maluhum amalan-amalan mereka. A'maluhum amalan-amalan mereka. Fi di ad-dunya dunia, ad-dunya dunia, wa dan al-akhirah akhirat, al-akhirah akhirat, wa dan ulaika mereka itu, hum merekalah al-khasirun, orang-orang yang rugi. Al-khasirun, orang-orang yang rugi. Okay, baik, terjemahkan dia. Puan Nurzihan, boleh Puan Nurzihan? Boleh. Mereka itu sia-sialah amalan-amalan mereka di dunia dan akhirat, dan merekalah orang-orang yang rugi. Okey, baik. Allah cakap pada orang munafik zaman Nabi, wahai orang munafik, kamu semua tahu kisah umat-umat sebelum kamu yang dibinasakan. Kamu semua tahu kisah umat-umat sebelum kamu yang dibinasakan. Kamu semua tahu mereka tu dulu sebelum dibinasakan, rajin sembah patung, rajin bagi makan pada penjaga berhala, rajin buat benda-benda kebaikan yang mereka rasakan benda tu agama. Allah kata sia-sia amalan mereka dunia akhirat. Maksud amalan dunia ialah kebaikan yang dianggap oleh seluruh penduduk bumi. Maksud amalan mereka di dunia ialah kebaikan yang dianggap baik oleh seluruh penduduk bumi. Contoh, bagi sedekah pada orang miskin, bantu anak yatim, bagi makan pada binatang. Orang kafir buat tak? Buat. Orang kafir zaman Nabi dulu pun buat juga benda macam ni. Buat juga. Maka Allah Ta'ala kata kebaikan tu pun sia-sia. Kebaikan tu pun sia-sia. Wal akhirah. Mereka sembah berhala, mereka buat amalan-amalan ritual agama mereka, konon-konon dapat faedah ke akhirat, tak masuk akhirat tu. Okey, bagi semua tu sia-sia. Allah Ta'ala tak terima langsung. Mereka lah orang-orang yang rugi. Baik, khasirun ni adalah orang yang, perkataan rugi ni kita boleh cakap kepada orang dah keluar modal. Orang keluarkan modal, sama ada duit belanja, keluarkan modal, tenaga, tiba-tiba tak dapat untung langsung. Itu kita kata rugi. Orang tak keluarkan modal, boleh kata rugi? Tak rugi pun. Dia tak ada niaga pun. Dia dapat gaji bulan-bulan, dapat gaji 1,000 habis. Boleh kata rugi? Tak rugi pun. Contoh.
Orang yang rugi ni dia dah korbankan duit dia untuk berniaga. Untung tak dapat, duit pun hangus. Tu rugi. Ataupun dia dah spend masa dan tenaga dia untuk buat batas sayur belakang rumah. Dia pun mula tanam sayur. Tengok-tengok lepas minggu datang binatang rosakkan semua sayur dia. Rugi tak? Rugi. Dia dah spend masa, spend tenaga, spend duit untuk buat benda tu tapi tak dapat apa-apa langsung. Jadi orang-orang zaman dulu, mereka lagi rugi pada orang tak ada agama langsung. Orang yang tak percaya agama langsung, tak percaya ketuhanan langsung, mereka tak prepare pun untuk semua benda ni. Agama mereka tak percaya, Tuhan mereka tak percaya, jadi mereka tak spend masa mereka sikit pun untuk buat amal-amal kebaikan. Adapun orang zaman dulu, yang Allah binasakan, mereka semayang sebab berhala cara mereka. Mereka rasa mereka buat ritual agama. Allah Ta'ala kata semua benda sia-sia. Kebaikan dunia sia-sia, kebaikan akhirat pun sia-sia juga. Adapun orang kafir zaman Nabi Muhammad SAW, Nabi sebut dalam hadis, orang-orang tidak beriman yang membuat kebaikan, Allah balas kebaikan mereka sebelum mereka mati. Kelebihan umat Nabi Muhammad, zaman sekarang orang kafir ramai kan? Ada tak jiran-jiran kita kafir yang baik? Ada. Raya Cina bagi buah limau. Raya Cina buat open house, panggil tukang masak catering Islam semata-mata nak jemput sahabat orang Islam yang datang. Bagus tak? Bagus, baik. Nabi kata, kebaikan mereka Allah hanya balas kat dunia sahaja. Kat akhirat tidak ada lagi kebaikan kepada mereka. Baik, bab terbatal amal ni kita dah bincang. Okay, kita bincang ulang balik sekali lalu. Ada 4 amalan yang menyebabkan amalan kita jadi sia-sia. Ada 4 perkara yang menyebabkan amalan kita jadi sia-sia. Pertama, kafir. Ni orang kafir. Buat kebaikan dunia ke, kebaikan akhirat, semua sia-sia. Yang kedua, orang Islam yang beramal tapi tidak ikhlas, sia-sia juga. Semayang tak ikhlas, puasa tak ikhlas, sia-sia juga. Yang ketiga, orang Islam yang beramal kebaikan lain tapi tak solat. Kebaikan lain semua dia buat. Bagi makan anak yatim, sumbangan tahfiz, sumbangan orang asli, contoh semua dia buat. Tapi tak solat. Sia-sia juga. Yang keempat, orang Islam yang beramal kebaikan tetapi keburukannya lagi banyak kepada kebaikan, maka sia-sia juga kebaikan dia tu. Jadi kita alhamdulillah, kita dah jadi Islam, amal kita sikit pun tak sia-sia. Amal kita sikit pun tidak sia-sia. Cuma kena jaga 3 perkara lagi lah. Ikhlaskan niat setiap kali nak beramal, jaga solat untuk protect amal kita. Solat ni, okay, ulama kata solat ni bagi amal. Solat ni bagi amal bagaikan penutup bagi bekas air. Orang Arab sebut geriba. Tahu pernah dengar tak perkataan geriba? Siapa pernah dengar perkataan geriba? Geriba ni ialah, okay, geriba ni ialah bekas yang buat daripada kulit binatang. Bekas buat daripada kulit binatang untuk simpan air dalam dia. Untuk simpan air dalam bekas tersebut. Kerana bekas tu tak dalam rumah, dalam keadaan muncung dia ngadap kat bawah. Muncung dia ngadap kat bawah bekas tu. Okey? Jadi bekas geriba tu bila digantung dalam rumah, ada penutup kat muncung dia, diikat dengan ketat, air tak jatuh. Macam kita ikat Nescafe Ice tu, walaupun kita terbalikkan kita punya bungkusan Nescafe Ice, contoh, air tu tak jatuh sebab ada pengikat. Jadi orang yang beramal tapi tak solat, dia bagaikan bekas geriba berisi air, tak ada penutup. Bekas geriba tu, isi air, tak ada tutup. Kita terbalikkan, apa jadi? Kosong. Kosong terus air dia. Kalau bocor tu ada jatuh-jatuh sikit, tinggal sikit lagi. Ni tak. Terbalikkan bekas tu tak ada penutup langsung. Maka kosong. Macam itulah kita juga. Kita amal banyak kebaikan tapi tak solat. Maka semua amal kita yang baik tu semua jadi sia-sia. Seterusnya, 2 ayat lagi. Alam adakah tidak? Alam adakah tidak? Adakah lam tidak? Ya'tihim datang kepada mereka. Ya'tihim datang kepada mereka. Naba'u berita. Cerita. Story ya. Cerita. Naba'u cerita. Alladzina orang-orang yang min daripada qablihim sebelum mereka. Okey, tulis mereka iaitu qaumi Nuhin, kaum Nuh. Qaumi Nuhim, kaum Nuh. Wa dan Adin, kaum Ad. Adin, kaum Ad. Okey. Kaum Ad ni kaum Nabi apa? Kaum Nabi Hud. Wa dan Samud, kaum Samud, kaum Nabi Saleh. Samud, kaum Nabi Saleh. Wa dan qaumi Ibrahim, kaum Nabi Ibrahim, Raja Namruz. Kaum Ibrahim ni Raja Namruz. Wa dan
ashabi Madian, penduduk-penduduk Madian. Ashabi Madian, penduduk-penduduk Madian. Nama dia juga adalah Aikah. Antara nama lain kampungnya Al-Aikah, sama juga. Wa dan Al-Mu'tafikat. Apa tema Al-Mu'tafikat? Negeri-negeri yang telah dihancurkan. Al-Mu'tafikat, negeri-negeri yang telah dihancurkan. Boleh? Atathum, datang kepada mereka. Atathum, datang kepada mereka. Rusuluhum, rasul-rasul mereka. Rusuluhum, rasul-rasul mereka. dengan al-bayyinat, bukti-bukti kebenaran. Al-bayyinat, bukti-bukti kebenaran. Okey, baik, terjemahkan dia dalam ayat 70 ni. Tolong terjemahkan dia. Okey, baik. Tuan Haji Syafiq. Tuan Haji Syafiq ada Tuan Haji Syafiq? Adakah tidak datang kepada mereka cerita orang-orang yang dapat sebelum mereka, iaitu kaum Nuh dan kaum Ad dan kaum Samud dan kaum Nabi Ibrahim dan penduduk-penduduk Madian. Penduduk Madian dan negeri-negeri yang telah dihancurkan datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan bukti-bukti kebenaran. Okey, baik. Allah Taala cakap pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, orang-orang munafik tu, kebanyakan mereka Yahudi, ada juga di kalangan mereka musyrik sebelum ni, mereka jadi munafik, okey. Allah Taala kata pada Muhammad, mereka tak pernah dengar ke cerita kaum Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Samud, kaum Nabi Ibrahim, penduduk Madian, kaum-kaum yang kami telah binasakan. Ulama kata, cerita para nabi sebelum Nabi Muhammad, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, cerita semua mereka telah diketahui umum di kalangan orang-orang Arab. Orang Arab tak semua mereka tahu pasal Nabi Musa. Mereka kena dengar pada orang Yahudi kisah Nabi Musa dan para Nabi Bani Israel. Tapi kisah para Nabi sebelum Nabi Bani Israel, maksudnya para Nabi sebelum Nabi Musa alaihissalam, ni Nabi-Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Syuaib, Nabi Saleh, kisah tu umum pada semua orang Arab. Orang Arab tak ada kata tak tahu. Kisah tu sangat umum. Ada sahabat kita yang kelas macam ni juga, dia kata, contoh kisah Nabi Nuh alaihissalam, kisah Nabi Nuh alaihissalam tenggelam banjir tu, dia kata, Ustaz, saya ada baca buku, dia kata, bukan saja orang Islam, Yahudi, Kristian dia tahu. Orang pernah buat kajian, dia masuk kat hutan-hutan pendalaman Afrika, mereka tanya pada orang-orang asli Afrika kat hutan pendalaman tu, dia kata, tahu tak kisah banjir besar berlaku dulu kat muka bumi? Dia kata dia tahu. Jadi maksudnya, kisah Nabi Nuh, umat dia tenggelam banjir tu, bukan orang Islam, Yahudi, Kristian dia tahu. Semua orang tahu. Kisah tu umum sangat pada semua orang. Jadi orang zaman sekarang ni, kajian tu zaman sekarang ni, tahu pasal Nabi Nuh. Zaman Nabi Muhammad, mereka lagi tahu. Sebab tu dalam surah Ibrahim, tengok surah Ibrahim, Allah cakap ayat yang sama. Dalam surah Ibrahim tu, ayat yang sama macam ni, sebiji. Cuma bezanya ya'tikum. Sekarang ya'tihim kan? Alam ya'tihim. Tengok surah Ibrahim je. Puan Nolis, Kapten Haji Mustafa ada tak Puan Nolis? Ada. Ya? Ada. Tolong baca boleh? 256 ayat 9. Boleh menam ayat 9. Sekarang ya'tihim kan? Ni ya'tikum. Ayat berapa Ustaz? 259? 9, nombor 9. Nombor 9. Ayat 9. Ya. 259 ayat 9. 256. Ya, 256. Sorry, 256 ayat 9. Ada? Bismillahirrahmanirrahim.
belum sampai kepada kamu berita orang-orang sebelum kamu, kaum Nuh, Ad dan Samud, dan juga orang-orang sesudah mereka. Tidak ada yang mengetahui keadaan mereka secara perinci selain dari Allah. Rasul-rasul mereka telah datang membawa bukti-bukti yang nyata, tetapi mereka meletakkan tangan mereka ke mulut mereka seraya berkata, kami kufur kepada apa wahyu yang kamu bawa dan kami sesungguh ragu-ragu terhadap seruanmu. Okey. Terima kasih Kapten. Ayat kita sekarang alam ya'tihim naba'ul ladzi. Ayat kat situ alam ya'tikum naba'ul ladzi. Apa bezanya? Ayat sekarang kita bincang ayat 70 surah At-Taubah ni di Madinah, turun di Madinah. Manakala ayat dalam surah Ibrahim yang dibaca oleh Kapten tadi turun di Mekah. Dia Allah Taala kata kat orang Madinah, kat orang Mekah, kamu tak tahu ke kisah umat nabi-nabi sebelum kamu? Kisah kaum Nabi Nuh, kisah kaum Ad, kisah kaum Samud. Kamu pertama tahu kisah mereka, kebinasaan mereka kamu tahu. Yang kedua, kamu tak kaji ke? Kamu tak kaji, tak fikir ke kenapa mereka dibinasakan? Kita kat Malaysia ni, kat orang Malaysia, orang Melayu, orang kita lah. Bila sebut kisah si Tanggang, kita dah tahu apa kes dia, apa sebab dia, apa musibah dia. Contoh apa lagi? Kisah-kisah yang famous kat Malaysia ni. Okay, kisah si Tanggang, yang beranggarangan tu contoh apa? Beranggarangan kelapa sawit, angan-angan Mak Jenin contoh. Angan-angan Mak Jenin. Kita tahu kisah mereka dan juga kita tahu kenapa mereka ditimpa sedemikian. Jadi Allah Ta'ala tanya orang Yahudi dan juga orang Mekah. Allah Ta'ala tanya, mereka tak dengar ke kisah-kisah umat sebelum mereka tu yang dibinasakan? Kalau mereka dah dengar, mereka tak kaji ke? Mereka tak kaji ke kenapa mereka dibinasakan? Ayat yang kita bincang sekarang, ayat sekarang dengan ayat yang surah Ibrahim tadi, Allah cakap umum pada semua orang Madinah, semua orang Mekah. Walaupun kamu tak pernah pergi tempat tu, kamu tak pernah lalu tempat tu, tapi cerita tu mesti sampai pada kamu. Kisah si Tanggang anak derhaka, kat mana tempat dia? Indonesia kan, tak silap saya. Kapal yang nampak macam bentuk orang yang macam bentuk kapal, orang yang kena jadi keras atas kapal tu. Kisah tu berlaku kat Indonesia, kisah si Tanggang tu. Betul kan? Kisah si Tanggang tu. Jadi walaupun di kalangan kita ada tak pernah pergi Indonesia, tak pernah sampai Indonesia, ada di kalangan kita. Tapi tahu tak cerita tu? Tahu cerita tu. Yang mungkin selalu travel, mereka bukan sekadar dengar cerita, mereka tengok tempat-tempat yang Allah Ta'ala telah binasakan. Tengok muka surat 266. Muka surat 266. Okey? Ayat, tolong baca, tengok muka surat 266. Puan Hayati, tolong baca Puan Hayati. Puan Hayati, Tuan Haji Wazir Lasmin ada tak Puan Hayati? Tak ada. Tak dengar dia. Dia tak tak ada. ada. Dia tak ada Puan Hayati lah, tolong baca. 266. Ayat? Okey. Ayat 74 sampai 79. Maka kami tunggang terbalikkan negeri itu dan kami hujani mereka dengan batu daripada tanah yang keras. Sesungguhnya peristiwa itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang memperhatikan tanda-tanda. Dan sesungguhnya negeri itu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap dilalui manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat terdapat tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Dan sesungguhnya penduduk Aikah itu benar-benar kaum yang zalim. Maka kami membinasakan mereka dan sesungguhnya kedua-dua negeri itu terletak di satu jalur jalan raya. Okey. Kedua-dua negeri itu, negeri kaum Nabi Lut dengan penduduk kaum Aikah, negeri kaum Nabi Syuaib, okey, penduduk Aikah tu. Allah Ta'ala kata, kedua-dua negeri yang dibinasakan tu berada di tepi highway, senang cerita. Tepi highway. Maksudnya orang yang suka travel daripada Mekah ke Syam, lalu semua tepi dua kampung ni. Jadi mereka semua selalu lalu tengok kampung dibinasakan. Mereka tak fikir ke bagaimana kampung tu dibinasakan, sebab apa kampung tu dibinasakan. Itu untuk orang yang selalu travel. Orang yang tak pernah travel, orang yang tak selalu travel, tak pernah keluar pada Mekah dan Madinah. Allah Ta'ala tanya,
walaupun kamu tak pernah keluar pada Mekah Madinah, tak pernah sampai kepada kamu cerita tentang nabi-nabi sebelum kamu tu? Tak pernah sampai kepada kamu cerita nabi-nabi sebelum kamu? Jadi Allah Ta'ala jadikan kebinasaan mereka, pertama untuk azab mereka lah. Yang kedua untuk pengajaran kepada umat yang datang setelah mereka. Pengajaran kepada umat yang datang setelah mereka. Okey, baik. Dalam ayat ini ada perkataan mu'tafikat. Ada perkataan al-mu'tafikat. Terjemah mu'tafikat, negeri-negeri yang Allah Ta'ala telah hancurkan. Tengok surah An-Najmi. Surah An-Najmi. Okey, ayat 53. Muka juzuk 27. Nak cerita al-mu'tafikat tu apa dia? Al-mu'tafikat adalah kaum Nabi Lut yang Allah binasakan, dan juga kaum-kaum yang datang selepas kaum Nabi Saleh alaihi salam. Tengok surah An-Najmi 53. Muka surat 528. 528. Okey. 528. Okey, ayat 51, 52, 53, 54, 55. Sampai 56 lah, 56. Daripada 51 sampai 56. Tolong baca terjemah dia, Puan Rohaya Muhammad Syuaib. Boleh tolong baca tak, Puan Rohaya? Boleh. Dan kaum Samud tidak seorang pun yang ditinggalkannya hidup. Dan juga kaum Nuh sebelum itu, sungguh mereka adalah orang-orang yang sangat zalim dan sangat derhaka. Dan bandar-bandar yang ditunggang balikkan itu. Lalu mereka ditimbuni negeri itu sebagai azab dengan siksa runtunan yang menimpanya. Maka terhadap nikmat Tuhanmu yang manakah yang masih kamu ragukan? Ini Muhammad salah seorang pemberi peringatan di antara para pemberi peringatan yang telah lalu. 57 Okey, baik. Poin saya ayat 53 tu. Okey, cukuplah. Okey. Poin saya ayat 53 tu. Wal mu'tafikata ahwa. Nampak? Wal mu'tafikata ahwa. Li al mu'tafika tu ialah sama macam perkataan kita sekarang, negeri-negeri yang telah dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Maksudnya negeri-negeri itu adalah negeri kaum Nabi Lut alaihi salam dan negeri kaum yang datang selepas Nabi Saleh alaihi salam. Okey, jadi maksudnya bukan satu negeri je Allah binasakan. Banyak negeri yang Allah Ta'ala telah binasakan. Okey, tengok surah Al-Hajj. Allah sebut dalam surah Al-Hajj, berapa banyak istana-istana. Berapa banyak telaga-telaga yang dibiarkan, yang terbiar. Yang Allah Ta'ala telah hancurkan kaum mereka. Tengok surah Al-Hajj, muka surat 337. 337 ayat 45 dan 46. Ayat 45 46. Tolong baca Puan Wan Nur Aini, boleh tolong baca tak Puan Wan Nur Aini? 337 45 46. 337. Ya. 45 46. Maka bukan sedikit negeri-negeri yang kami binasakan dengan sebab kezaliman penduduknya. Lalu runtuh ranaplah bangunan-bangunannya, dan bukan sedikit pula telaga yang telah terbiar dan istana yang tersergam. Oleh itu, bukankah ada baiknya mereka mengembara di muka bumi supaya dengan melihat kesan-kesan yang tersebut, mereka menjadi orang-orang yang ada hati yang dengannya mereka dapat memahami, atau ada telinga yang dengannya mereka dapat mendengar. Tetapi kalaulah mereka mengembara pun tidak juga berguna, kerana keadaan yang sebenarnya bukanlah mata kepala yang buta, tetapi yang buta itu ialah mata hati yang ada di dalam dada. Okey, baik. Jadi ayat 45 ni terangkan mu'tafikat. Berapa banyak negeri kami binasakan? Bukan kaum Nuh, Soleh, Hud saja, banyak lagi. Mereka zalim. Maka bumbung-bumbung semua telah runtuh. Berapa banyak telaga-telaga buta kami telah tinggalkan. Perigi-perigi buta kami telah tinggalkan. Berapa banyak istana-istana kosong kami telah tinggalkan. Maksudnya beramai lagi, banyak lagi umat-umat yang Allah Ta'ala telah binasakan. Jadi Allah tanya orang Mekah dan Madinah, kamu kalau pergi sana tengok, tak ambil pengajaran ke? Tak buat kamu jadi nak insaf ke? Tak buat kamu jadi berubah lagi ke? Allah Ta'ala kata, kamu kan tak tengok, kamu tengok. Masalah kamu bukan buta mata tapi buta hati. Kita orang Islam pun, biar orang munafik Yahudi Mekah kita biar, kita kata kita. Kita orang Islam mungkin pernah pergi melawat tempat-tempat Allah binasakan, Laut Mati dan sebagainya, mungkin pernah pergi melawat. Ada yang
kurang kemampuan, tak pernah pergi melawat pun, tak pernah pergi melancong pun. Contoh. Mekah Madinah pun tak pernah pergi, contoh. Jadi walaupun kamu tak pernah pergi, kamu takkan tak tahu kisah-kisah mereka dalam Quran. Kamu takkan tak tahu pengajaran kisah mereka dalam Quran. Jadi orang Islam pun yang dah tengok tempat Allah hancurkan, yang dah baca dalam Quran tempat-tempat Allah binasakan, tapi masih lagi tak menjadi sebab untuk mereka berubah, Allah Ta'ala kata orang tu bukan pekak, bukan buta, tapi orang tu ada masalah hati. Di kita pun sepatutnya bila dengar kisah-kisah macam ni, sepatutnya buat kita jadi lebih beramal, jadi lebih takut, jadi lebih risau terhadap azab-azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seterusnya, wa dan habiskan ayat 70 ni, masuk sikit 71, wa dan fa maka ma tidak kana adalah Allah li akan yazlimahum menzalimi mereka wa dan lakin tetapi kanu adalah mereka anfusahum diri mereka yazlimun menzalimi. Okey, Puan Inun telah habiskan ayat ni, terjemahkan ayat 70 tu. Maka tidak adalah Allah akan menzalimi mereka, dan tetapi adalah mereka diri mereka menzalimi. Okey, baik. Allah nak cakap pada munafik zaman Nabi, kalau aku azab kamu sekarang dan akhirat nanti, aku tak zalim. Sebab kamu telah pun aku hantar Nabi bagi kitab. Kamu reject juga, kamu menipu juga, kamu tak terima juga. Kalau aku azab kamu, aku tak zalim. Sebagaimana umat sebelum kamu, tidak ada satu umat pun yang aku tak hantar Nabi, tak bagi nasihat, tak bagi pengajaran, tiba-tiba aku azab. Tak ada. Allah takkan buat zalim macam tu. Semua umat yang aku azab sebelum ni, kaum Nuh, kaum Samud, kaum Ad, umat Nabi Lut, semua mereka aku telah hantar Nabi dulu, barulah aku azab mereka. Jadi kamu kalau aku nak azab sekarang boleh tak? Kamu orang Mekah, aku nak azab sekarang boleh? Kamu orang Madinah, aku nak azab sekarang boleh? Kamu munafik, aku nak matikan sekarang boleh? Nak bagi musibah sekarang boleh tak? Boleh. Kalau aku bagi musibah pada kamu sekarang pun, aku tetap tak zalim. Kerana aku telah hantar Nabi pada kamu. Nabi tu hari-hari cakap depan kamu, kamu hari-hari tengok muka Nabi tu, dengar cakap Nabi tu, kamu reject juga. Aku tak zalim. Tengok surah Isra, Allah Ta'ala kata, kami tidak akan mengazab mana-mana kaum sehinggalah kami hantar Nabi dulu. Tengok surah Isra ya. Muka surat 283 ayat 15. Tolong baca Puan Kapten Haji Latif, Kapten Haji Latif, tolong baca Kapten Latif. Muka surat 283 ayat 15. Ada Kapten? Okey. Siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Dan orang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Tetapi kami tidak akan menyeksa sebelum kami mengutuskan seorang rasul. Okey, Kapten. Skip ayat 17, Kapten. Baca terus ayat 17. Dan beberapa banyak kaum setelah Nuh yang telah kami binasakan, dan cukuplah Tuhanmu yang maha mengetahui, maha melihat dosa hamba-hambanya. Okey, terima kasih Kapten. Ayat 15 poin saya Allah Taala nak kata, wa ma kunna mu'azibina hatta nab'asa rasula, kami tidak akan mengazab mana-mana kaum sampai kami hantar nabi dulu. Tak adil, zalim. Kalau kaum tu tak tahu mereka bersalah, tak sedar mereka bersalah, pok terus kena azab. Tak. Allah hantar Nabi dulu. Nabi tu cakap, awak salah, kena buat macam ni. Reject juga. Baru Allah Ta'ala azab. Tu satu. Jadi Allah Ta'ala kata, aku azab mereka, aku tak zalim. Kamu pun kalau aku azab, aku tak zalim. Kemudian, ayat 17 surah Isra ni Allah kata, berapa banyak kami telah binasakan umat setelah kaum Nabi Nuh. Kira sendiri berapa banyak. Allah Ta'ala kata, mereka kalau kamu tanya, sebelum kena azab tu tak ngaku. Kami tak salah pun. Kami tak reject dia pun.
kami tak kutuk dia pun. Kami tak cuba bunuh dia pun. Mereka tak akan mengaku salah mereka. Kalau kamu tanya mereka masa mereka nak kena azab. Allah Ta'ala kata apa dia? Cukuplah Allah saja mengetahui dosa mereka. Kamu pun wahai munafik, kalaulah aku nak azab kamu sekarang, kamu tak akan mengaku kamu munafik. Kalau orang munafik mengaku dia munafik, tak jadi munafik lah dia. Jadi kafir tuli lah. Mana ada orang munafik mengaku saya ni munafik? Bukan munafik lah nama dia. Orang munafik dia mengaku dia Islam. Allah Ta'ala kata, kalau aku azab kamu sekarang kat muka bumi, atau ke akhirat nanti, kamu tak akan mengaku. Kamu kata, kami Islam lah. Kami solat belakang Nabi. Kami perangan Nabi. Kami duduk ceramah Nabi. Allah Ta'ala kata, tak. Aku setiap orang aku azab, aku tak akan tersilap. Aku azab kerana kezaliman mereka sendiri. Kalau mereka tanya apa salah kami, apa dosa kami, Allah Ta'ala jawab, cukuplah aku seorang tahu apa salah kamu. Orang lain tahu kamu munafik, sembahyang belakang Nabi. Orang lain tak tahu kamu munafik sebab kamu sembahyang belakang Nabi. Duduk ceramah Nabi, pergi perang bersama dengan Nabi. Tapi Allah Ta'ala kata, cukuplah aku seorang tahu dosa dan kesalahan kamu. Kat dunia orang panggil, orang anggap kita baik. Mungkin kita ada gelaran ustaz, mufti, guru agama. Orang anggap kita baik. Di kat akhirat kalau Allah Ta'ala nak azab kita, kita boleh kata, ya Allah, saya ustaz, saya imam. Allah Ta'ala kata, walaupun kamu ustaz, kamu imam, dosa kamu secara sembunyi-sembunyi, dosa kamu belakang orang, aku tahu. Aku tak perlu tunjuk bukti pun tak apa, aku tak perlu tunjuk video pun tak apa. Allah Ta'ala kata, aku dah tahu, jadi tidak akan ada kes Allah tersalah azab, tersilap kira dosa seseorang. Tak. Kalau tak ngaku juga, Allah Ta'ala ada malaikat, tukang catat, tukang rekod. Allah Ta'ala boleh tunjuk segala-galanya kesalahan kita hari akhirat kelak. Jadi, orang munafik, dia rasa Allah tak tahu. Nabi tak tahu, Islam tak tahu. Allah Ta'ala kata, kalaupun mereka tak tahu, aku seorang yang tahu, dah cukup untuk aku azab kamu. Sikit lagi ayat. Wadan, boleh Wadan, al-mu'minun, orang-orang lelaki beriman. Al-mu'minun, orang-orang lelaki beriman. Dan al-mu'minat, orang-orang wanita beriman. Okey. Ba'duhum, sebahagian mereka. Ba'duhum, sebahagian mereka. Auliya'u, pemimpin atau penolong. Auliya'u, pemimpin atau penolong. Itu terjemah dia. Ba'din, sebahagian yang lain. Ba'din, bagi sebahagian yang lain. Ba'din, bagi sebahagian yang lain. Okey, Kak Ram, tolong baca ayat kita terakhir ni. Orang-orang laki-laki yang beriman, orang-orang wanita dan orang-orang wanita yang beriman, sebagian mereka pemimpin kepada sebagian yang lain yang menyeru kepada. Okey, Kak Ram. Okey, cukup Kak Ram, cukup. Tu je. Menyeru tu minggu depan. Okey, Kak Ram, saya nak tanya, apa beza antara ayat sekarang dengan ayat pertama kita tadi? Ayat pertama kita hari ni ayat 67. Betul kan? Ya. Ayat 67. Ayat kita sekarang 71. Ada tak perbezaan yang Kak Ram nampak? Saya nampak bahawa tak ada beza antara orang lelaki yang mukmin dengan wanita yang beriman. Macam juga orang yang munafik tadi, yang lelaki ke perempuan ke sama je pada pandangan Allah. Okey, itu betul satu. Betul Kak Ram. Dari sudut lafaz, dari sudut ayatnya, ada tak perbezaan? Dari sudut lafaz ayatnya antara munafik dengan mukmin ni. Tak ada beza kan? Macam ni. Cuba tengok ayat dia. Al-munafiqun wal munafiqat ba'duhum min ba'. Yang sekarang wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'. Apa beza dia Kak Ram? Pemimpin. Ya. Dalam ayat ini mereka menjadi pemimpin. Yes. Dengan betul Kak Ram. Bezanya tadi ayat munafik kita ayat pertama hari ini Allah guna lafaz min. Ba'duhum min ba'. Boleh? Ya, untuk munafik laki perempuan Allah kata ba'duhum min ba'. Adapun untuk orang mukmin ba'duhum awliya'u ba'. Tu beza dia. Boleh Untuk munafik ba'duhum min ba'. Sebahagian mereka adalah sebahagian daripada yang lain. Manakala untuk orang mukmin sebahagian mereka adalah pemimpin atau penolong kepada sebahagian yang lain. Jadi pertama, munafik Allah Ta'ala kata mereka semua sama. Itu satu. Orang mukmin Allah Ta'ala nak kata mereka semua sama. Itu yang kedua. Sama dia. Persamaan dia. Yang bezanya, kenapa Allah tak sebut
orang munafik membantu sebahagian mereka terhadap sebahagian yang lain ataupun memimpin sebahagian mereka terhadap sebahagian yang lain. Allah nak kata perbezaan mukmin dengan munafik ialah orang mukmin mereka tak pentingkan diri sendiri. Orang mukmin tak pentingkan diri sendiri. Tu kita punya poin penting dalam ayat ni. Orang mukmin sebenar bukan orang fikir dia seorang. Janji sembahyang aku bagus, puasa aku bagus, aku tak zina, tak curi, tak minum arak, selesai. Itu bukan mukmin sebenar. Mukmin sebenar mesti dia jadi aulia, pembantu, pemimpin ataupun penolong kepada orang lain. Manakala munafik, Allah tak faham. Boleh je kita kata ayat orang munafik menolong munafik yang lain dalam kejahatan. Boleh juga. Orang mukmin menolong mukmin yang lain dalam kebaikan. Kita ajar orang sembahyang, tolonglah tu. Kita bawa dia pergi solat Jumaat, tolonglah tu. Orang munafik walaupun mereka jahat, tapi mereka tidak ada sifat tolong menolong sesama mereka walaupun dalam kejahatan. Sebab apa? Sebab mereka pentingkan diri sendiri. Kalau mereka nak mencuri, tak payah tolong orang. Aku seorang kaya cukup. Aku seorang curi dah cukup. Kalau mereka nak zina, tak payah ajak orang. Aku seorang zina dah cukup. Kenapa nak ajak orang? Yang penting aku seorang seronok, aku seorang sedap dah cukup. Jadi orang munafik dengan mukmin, perbezaan ketara dalam ayat ini adalah orang munafik mereka tidak ada sifat nak pimpin orang lain. Mereka tidak ada sifat nak tolong orang lain walaupun dalam kejahatan. Maksudnya munafik pentingkan diri sendiri. Dia tahu dosa maksiat, dia tahu dosa tu kalau boleh dia seorang buat. Maksiat tu dia seorang buat. Jadi dia seorang dapat manfaat daripada dosa tersebut. Orang mukmin tak boleh. Orang mukmin sifat dia mesti menolong antara satu sama lain. Walau bagaimanapun orang Yahudi dan Nasrani, Allah kata mereka tolong sama mereka. Jahatlah. Jahat memang jahat Yahudi dan Nasrani. Tapi mereka dalam nak meneruskan kejahatan mereka, mereka ada sifat tolong satu sama lain. Okey? Berlaku kesnya kat Perancis. Tapi orang India pergi sokong juga kerajaan Perancis. Contoh. Tengok muka surat 111. Sekarang kita ayat munafik. 111 ni Allah nak cerita tentang pure Yahudi dan pure Nasrani. Okey? Muka surat 111. Tengok muka surat 111. Surah Al-An'am. Surah Al-An'am. Okey. Bukan ayat tu Ba'dhum awliya'u ba'd. Sorry saya lupa kat mana ayat dia jap. Bukan kat situ ayatnya Ba'dhum awliya'u ba'd. Sekejap saya cari buku surat dia. Okey, baik. Okey, muka surat 117. Maafkan saya. Bukan 111, 117. Sorry Muka surat 117 ayat 51. Ayat 51 ayat atas sekali. Tolong baca terjemah dia. Muka surat 117 tu Puan Mainun. Tolong baca Puan Mainun boleh Puan Mainun. Okey. 117. 117. 117. 117. Ayat atas sekali. 51. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Okey, baik. Orang-orang yang zalim. Marah sangat tu orang-orang yang zalim. Okey. Terima kasih Puan Mainun. Tengok ayatnya. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd. Sama tak ayat kita sekarang? Ba'duhum awliya'u ba'd sama. Jadi apa tengok tiga perbezaan. Orang mukmin 1, Yahudi Nasrani 2, munafik 3. Munafik 3. Orang mukmin dia akan tolong menolong satu sama lain dalam kebaikan. Orang Yahudi Nasrani mereka akan tolong satu sama lain, lindungi satu sama lain dalam kejahatan.
Munafik tak ada lafaz tolong. Munafik tak ada lafaz tolong, tak ada lafaz lindungi, tak ada. Kerana apa? Munafiklah orang yang pentingkan diri sendiri. Pentingkan diri sendiri. Munafik pentingkan diri sendiri. Dia buat jahat, nyanyi menafak diri dia. Dia buat dosa, keseronokan diri dia sendiri. Yahudi dan Nasrani, kafir tulen, mereka masih lagi tolong-menolong. Munafik tak ada. Sendiri-sendiri saja, pentingkan diri sendiri. Sebab tu untuk munafik Allah tak guna lafaz aulia. Tolong, pimpin, bantu tak ada. Bagi mereka, mereka hanya akan tolong kalau ada manfaat. Kalau tak, mereka lebih pentingkan diri sendiri. Okey, baik. Apa nak tolong? Kita bincang minggu depan. Apa orang mukmin nak kena tolong? Kita bincang minggu depan. Apa orang mukmin nak kena pimpin? Kita bincang minggu depan. Boleh ya? Kemudian ayat minggu depan kita nak bincang kenapa dalam ayat 71 Allah sebut amar ma'ruf dulu baru solat. Kalau tengok ayatnya, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-solat. Itu dalam ayat 71. Okey, sepatutnya solat dululah. Dalam Islam solat lagi penting daripada amar ma'ruf kan? Ini Allah sebut amar ma'ruf dulu baru solat, kita akan bincang minggu depan. Boleh ya? Okey, baik. Terima kasih banyak semua yang bagi masa hari ini. Minta maaf salah silap kalau ada. Minggu depan jumpa lagi insya-Allah. Doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarifna bi syarafatil Qur'an wa adkhilna al-jannah bi syafaatil Qur'an. Ya dzal fadli wal ihsan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah wa rizqan mubarakan wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Salam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Salam sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih Puan Yati host. Terima kasih. Ustaz. Okay.